kena duduk sini pun lah. Kena. Ya dah. Bila nak tekan lah. Kau cakap aku pening. Saya tukang tekan. Dah ke ni? Dah. Tengok doktor tu dah masuk tak?
Assalamualaikum, testing. Assalamualaikum. Testing. Testing. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor dah masuk ke doktor? Assalamualaikum doktor. Doktor boleh dengar suara saya? Saya dengar suara suara Cik Zuki. Cik Zuki dengar suara saya? Dengar suara saya? Dengar. Okey, boleh dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, boleh kita mulakan ya? InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, bertemu kembali kita daripada Kluster Kejaya, Institut Pembangunan Kecemerlangan Kepimpinan, ILIT di bawah Kementerian Belia dan Sukan akan berkongsi ilmu dan memapar perkara ilmu yang baik untuk pengetahuan para audien di luar sana. Okey, terlebih dahulu terima kasih kepada para penonton atau pendengar daripada ILIT, daripada alumni MLS, agensi luar, pensyarah dan mahasiswa serta saudara-saudari yang sudi bersama kami dalam mengupas isu yang agak menarik iaitu berkenaan dengan keusahawanan di era pandemik. Bagaimana sedia maklum bahawa negara kita sekarang dalam keadaan bukan hanya negara kita saja, malah satu dunia tengah mengalami iaitu isu pandemik yang menyebabkan kita dalam keadaan sekarang ni tak boleh ke mana dalam PKP dan sebagainya. Okay. So jangan lupa juga para penonton untuk sama-sama kita like dan share link kita ini supaya ilmu yang bermanfaat dapat dikongsi bersama sebahagian pahala amal jarah kita di bulan Ramadan ini. Ya, betul. Bagi meneruskan sesi ilmu pagi ini, dengan ini saya memperkenalkan iaitu panel doktor pada hari ini ialah Dr. Jauriah Binti Samsudin. Beliau adalah pensyarah kanan dari Pusat Pengajar Pengurusan Perniagaan, School of Business Management daripada Universiti Utara Malaysia. Agak jauh dan saya di Putrajaya. Calon. Ya, tapi disebabkan oleh teknologi terkini kita dapat bersua juga walaupun jarak memisahkan. Okay, sebelum itu beliau berkhidmat sebagai timbalan pengarah bahagian di Latihan Perundingan Institut Pembangunan Koperasi dan Keusahawanan CEDI sejak tahun 2017 hingga 2019. Beliau juga mempunyai 20 tahun pengalaman di Penang Development Corporation. Agak lama juga, 20 tahun tu. Beliau juga pernah menjadi setiausaha Exco Pembangunan Luar Bandar, Hal Ehwal Pengguna Negeri Pulau Pinang dan Pembangunan Usahawan selama 6 tahun. Kedudukan terakhir di PDC adalah sebagai pengurus bahagian pembangunan usahawan. Kepakarannya bukan hanya dalam bidang keusahawanan perkembangan, malah beliau juga berpengalaman dalam menguruskan acara pameran yang mana pernah memimpin program pembangunan usahawan di peringkat negeri Pulau Pinang dan menerajui Penang Fair peringkat antarabangsa dalam program Medan City. Sebelum itu beliau pernah mengadakan pameran perdagangan antarabangsa peringkat antarabangsa di Pulau Pinang iaitu usahawan ke Medan, Aceh, Bangkok, Songkhla, Phuket, Satun dan Patani di selatan Thailand. Sekarang beliau aktif dalam latihan dan perundingan mengenai keusahawanan untuk program organisasi. Bidang kepakarannya dalam bidang pengurusan prestasi Universiti Kebangsaan Malaysia dan perniagaan kerajaan perkhidmatan sokongan. Sebenarnya banyak lagi kejayaan dirangkau oleh beliau dalam pelbagai projek kajian peringkat jabatan kerajaan dan mendapat beberapa anugerah termasuk anugerah Fellowship University pada tahun 2017 bagi Institut untuk Daya Saing Perniagaan Standard dan Kelestarian Inisiatif SBM UUM. Jadi tanpa melengahkan masa, seterusnya saya menjemput Yang Berusia Dr. Jauriah Samsudin untuk meneruskan sesi perbincangan kita pada pagi ini. Dipersilakan Doktor. Alhamdulillah, terima kasih Cik Zuki sebagai pengurusi atau host pada pagi ini.
So pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam. selamat pagi. Alhamdulillah, saya mengucap syukur pada Allah. Dan terlebih dahulu, saya nak mengucapkan terima kasih kepada Kluster Kerjaya Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILEAD, Kementerian Belia dan Sukan, akan menjemput saya pada pagi ini. Saya bukanlah pakar, Cik Zuki. Kita bukan, kita hanya sharing, kita orang kata, sharing idea, pendapat, pandangan dalam kita yang diberikan kata tajuk yang sangat relevan. Ya, betul. Dan saya juga nak apa khabar semua, apa khabar Cik Zuki, pegawai ILEAD. Alhamdulillah semua baik-baik belaka. So far staff ILEAD tak ada lagi, alhamdulillah tak ada lagi dijangkiti COVID-19. Alhamdulillah. Alhamdulillah, UUM pun juga alhamdulillah, student-student kami pun alhamdulillah, syukur alhamdulillah. So usahawan-usahawan di luar sana dan para belia, alumni, dengar ada alumni ramai yang belia insyaAllah yang akan mendengarkan bersama kita. Dan kita fokuskan kali ini mungkin kepada usahawan yang belia. Dan tajuk kita mungkin kita boleh keusahawanan di era pandemik. Mungkin kita boleh share. Cik Zuki, kita ada sediakan slide Cik Zuki. Mungkin kita boleh share slide kita. Okey, boleh Doktor. Kita boleh share slide kita. Okey, alhamdulillah. So mungkin kita pergi next slide. Tajuk kita adalah keusahawanan di era pandemik. Satu tajuk yang sangat relevan dengan situasi PKP sekarang, Perintah Kawalan Pergerakan yang telah pun bermula sebenarnya pada 18 Mac yang lalu sehingga kini kita masih berada dalam PKP dan telah pun memasuk fasa yang keempat, So bagi memudahkan perbincangan kita, mungkin Cik Zuki saya minta next slide, ada pada slide yang ketiga Cik Zuki. Seterusnya Cik Zuki, slide lagi satu. Okey. Ini bagi memudahkan kita semua yang mereka kita pada pagi ini untuk memahami, memudahkan kita berbincang, memahami apakah nak kita bincangkan hari ini. So kita akan insyaAllah akan berbincang mengenai pengenalan, apakah definisi tajuk-tajuk yang nak kita bincangkan. So apakah ramalan terhadap apa yang nak berlaku sekarang sebenarnya. Kemudian pakej-pakej rancangan yang diterima oleh usahawan. So apa ketindakan yang nak kita buat atas pakej-pakej ini, atas keadaan ini, atas norma baru ini. Dan kemudian kita akan berbincang mengenai peluang-peluang kepada terutamanya belia-belia, mungkin mereka tak nak jadi usahawan atau nak dah jadi usahawan. So apakah peluang-peluang yang bagus ketika kita berada di waktu era pandemik ini. So dan saya akan buat kesimpulannya. So mungkin Cik Zuki boleh kita pergi next Cik Zuki. Next slide Cik Zuki. Mungkin kita tahu Cik Zuki, mungkin kita boleh pergi next slide. Oh, okey. So kita tahu pada 11 Mac 2020 Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah pun mengumumkan situasi pandemik wabak COVID-19 dan kita tahu sehubungan dengan itu kita telah pun next slide betul next slide kita telah pun menerima Perintah Kawalan Pergerakan yang telah pun dilaksana mulai Rabu 18 Mac kini telah pun kita fasa ke-4 dan kita tahu boleh Cik Zuki boleh dengar dengan jelas? Boleh Doktor, teruskan. So kita tahu dalam PKP ini banyak benda-benda yang kita tak boleh buat. Kan? Larangan menyeluruh pergerakan perhimpunan kan? Kita tak boleh berhimpun. Kita tak boleh juga mengadakan aktiviti keagamaan, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau. Lepas tu kita penutupan semua institusi pendidikan tinggi. UUM kena tutup. Semua kena tutup. Swasta ke IPTA ke IPTS ke tutup. Dengan serta-merta pada 18 bulan tersebut. Penutupan semua taska sekolah, pejabat-pejabat kerajaan, sekatan menyuruh perjalanan, kita tak boleh berjalan lagi kepada luar negara.
Kita bukan saja tak boleh pergi luar negara, tak boleh merentas kawasan pun. Betul. Saya sekarang Cik Zuki, Ya. saya turun ni, saya dekat Chanlun ni. Saya sebenarnya rumah saya di Sungai Petani. Oh, Saya tersekat di sini. So insya-Allah lah, saya ingat kalau saya dapat melepasi dibenarkan untuk balik, mungkin saya akan balik Sabtu ni ke. So this is how the situasi yang kita kena tunggu. Kemudian kita tak boleh pergi luar negara, pelancong tak boleh masuk. Penutupan yang paling kritikal adalah penutupan semua premis-premis kerajaan dan swasta dan juga semua perniagaan. Kan restoran tak boleh buka, semua tu. This is ada satu benda yang sangat kata memeranjatkan kita, kan? ya. Kita pun tak terfikir, betul tak Cik Zuki? Tak pernah disangka-sangka. Tak sangka langsung yang kita tak boleh pergi solat Jumaat. Tak sangka langsung kita tak boleh pergi restoran dah. Ya, Kan? betul. Tak boleh pergi. Suddenly kita kena duduk je di rumah, kan? Sebelum ini ada juga orang bayangkan kalaulah saya dapat duduk rumah, kan? Kalau saya dapat cuti lama. Ya, betul, sekarang dah terbalik dah pula. Ya Allah, sekarang kita fikir, ya Allah kalaulah kita dapat pergi kerja, kan? Kalaulah kita betul. dapat macam tu, rindu kat office pula. Okay? Betul. This is itulah hakikatnya. So bagi memudahkan kita memahami lagi perbincangan ni, Cik Zuki, saya nak cuba mendefinisikan lagi kita punya apa maksud kesawanan dan tajuk-tajuk kita. Next Cik Zuki, next slide. Okay, so saya kenapa biasalah kan bila jemput pensyarah dia mesti cakap lebih akademik sikit, kan? Mesti cakap pasal definisi. Bukan sebab apa, untuk kita faham apa maksud kesawanan, apa maksud tajuk tu, kan? Kesawanan ni kalau kita mengikut core 1995, dia merupakan kesawanan satu proses mencipta sesuatu yang baru, kreatif Cik Zuki, dan berbeza, inovatif bagi tujuan mencipta kekayaan dan menambah nilai kepada masyarakat. Dia bukan cakap menambah kekayaan diri, tapi menambah nilai kepada masyarakat. Itu kita cakap mengenai keusahawanan, kan? Dan apa pula pandemik? Apa era pandemik? Dan kita tahu, kita cakap mengenai pandemik ada kejadian wabak besar-besaran melibatkan seluruh dunia. Okay. Kalau kecil dekat saja mungkin kita panggil epidemik. Tapi sekarang pandemik seluruh dunia. Dan kita tahu, I think statistik sekini, okay, dah ada kita ada lebih kurang 38 di seluruh dunia yang melibatkan kematian kurang 3.8 million. 3.8 million. Jumlah yang ramai. Yang tahu dia yang kita tahu 3.8 million positif dan 26,000 telah pun meninggal. Okay. So 3.8 million positif COVID seluruh dunia yang kita tahu diterajui ataupun dimulakan atau US ataupun bukan dimulakan, maksudnya tertingginya, teramainya adalah US, Spain dan Itali. Okay. So jadi itulah sebenarnya yang kita risaukan. So dalam keadaan sekarang ramai orang bertanya-tanya pula kita, kan, dan sebelum saya pergi kepada saya pun fokus usahawan yang saya maksudkan, ini nak usahawan next, Cik Zuki, saya akan pergi kepada usahawan-usahawan yang saya maksudkan adalah usahawan SME, small and medium business ataupun industri kecil dan sederhana. Dan kali ini sebenarnya saya hanya nak berfokus kepada mikro, usahawan mikro. Kalau kita tahu, Cik Zuki, 98.5% syarikat-syarikat di Malaysia ni, syarikat Malaysia ni adalah sebenarnya bertaraf masih lagi perusahaan kecil dan sederhana. Dan kita bahagikan perusahaan kecil sederhana ni kepada sederhana, kecil dan mikro. Dan kita tahu mikro ini melibatkan 900,000. 900,000. Okay, next, mungkin kita tanya apa tu maksud mikro? Apa maksud mikro? So next, okay? Miss kata next slide. Okey, itulah definisi IKS yang diberikan oleh Bank Negara. Dan kita tahu bila kita cakap pasal mikro, maknanya mereka ini yang mempunyai pekerja-pekerja kurang daripada 5 orang. Dan mereka pendapatan mereka kurang daripada 300,000
setahun. Okey. Dan saya cuma nak share, Encik Zuki, saya cuma nak share, kita tahu bahawa semasa PKP ni, kebanyakan perniagaan tidak dapat beroperasi dan menyebabkan kesan buruk terhadap prestasi perniagaan usahawan mikro ni. Ya, Dan betul. bahkan oleh kerana mereka tak boleh berniaga, ada yang gulung tikar, ada yang tak boleh Ya. berniaga. Saya yang pun dapat dengar daripada kajian juga menyatakan 40% SKS tak boleh meneruskan perniagaan di zaman PKP ni. betul tuan, betul sangat. So kita tahu dan ini kami juga baru-baru ini saya bersama tim saya yang diketuai oleh Profesor Dr. Roshami Zain, pengarah Institut Pemikiran Tun Mahathir IPDM UUM, kami telah mengadakan sedikit penyelidikan terhadap usahawan-usahawan mikro di sekitar Kedah. Maklumlah masa-masa pandemik ni kami cuba post banyak tapi kami dapat lebih kurang 97 responden. Alhamdulillah cukuplah untuk kami membuat sikit rumusan. Kami mendapati bahawa 51% daripada usahawan mikro ini mereka adalah yang meniaga makanan dan minuman. Macam penjaja lah. Yes, penjaja kan di pasar malam. Kebanyakan mereka tu penjaja di pasar tani yang berada di kadang-kadang kita ada gerai-gerai yang dibuka oleh PBT, oleh MARA, mereka berada di sini. So 71% adalah peniaga-peniaga bazar. Pasar malam 71% daripada mereka adalah peniaga pasar malam. Peniaga-peniaga pasar malam yang akan terlibat dengan kemudian Ramadan ni, sebenarnya mereka lah peniaga-peniaga bazar Ramadan. Okey. So dan bila kita kata tanya soalan apakah masalah mereka, utama mereka semasa PKP ni, era pandemik ni, bila 71% menyatakan mereka menghadapi penurunan dalam permintaan. Because mereka tiada premis, so mereka tak menjual, so orang tak dapat cari mereka di mana. So, ini adalah antara masalah utama mereka. Dan bila kita tanya kan, adakah mereka, because kami sebagai tentulah ingin melihat pada bagaimana nak membantu usahawan-usahawan ni. Untuk pengetahuan Encik Zuki, di universiti kami diberi peluang untuk mengadakan pendidikan-pendidikan untuk era pandemik ni atau pasca pandemik ni, apa kami perlu buat kajian bagi membantu ataupun mendapatkan data-data bagaimana nak membantu bersama-sama membantu kerajaan dalam mengatasi atau membantu usahawan-usahawan mikro ini. So kita tahu next slide. Okay. Dan ramai kita tanya-tanya tahu berapa lama agaknya era pandemik ini? Agaknya betul tak betul? Ya, betul. Ramai yang tanya agaknya berapa lama kita nak PKP ni? Raya tentu tak boleh raya dah. Dah keluar announcement tak boleh raya kan? So, selagi kita tak dapat vaksin atau ubat, selagi itulah kita dalam keadaan sekarang. Betul. Walaupun semalam keluar satu news kan, Itali mendakwa mereka dah dapat vaksin kan, heboh. Satu di news di India heboh. Mereka dah kata jumpa vaksin, tapi betul ke dah jumpa kan? Ataupun China telah pun mengatakan mereka jumpa, tapi kita pun tak tahu. First mereka jumpa dan kalau jumpa nak share ke? Kan? Kita pun tak tahu kan. So how far? So semua dah tanya-tanya. Tapi kalau kita cuma boleh buat ramalan ataupun kita boleh buat andaian, kita bergantung kepada kita punya dahulu. Selalunya kita belajar daripada sejarah kan. Okay, kalau selalunya kita ni melihat sejarah. Kalau kita melihat pada sejarah, kita tahu lesson from the history pernah berlaku dahulu 100 tahun dahulu. Kalau mengikut sejarah dunia, memang setiap 100 tahun akan berlakunya pandemik. Atau pandemik apa? Kalau dulu pada 100 tahun dahulu, pada tahun 1918, berlakunya Spanish flu, dia panggil Spanish flu, yang dia lasting selama 2 tahun. Dia dapat 3 wave, 3 kali gelombang. Dan yang positif flu tu seramai 500 juta. Selayak seluruh dunia. Okay? Jadi, dan kematian sebanyak 50 juta kematian. So, kita bolehlah kalau kata kita even kalau menurut next slide Cik Zuki, next slide. Okay.
Kalaulah menurut kan baru-baru ini kajian yang dilakukan oleh Singapore University of Technology and Design, dia kata dia anggarkan kalau untuk Malaysia end of Mei ni mungkin 97% mungkin akan berakhir, 99% mungkin akan berakhir. Tapi walaupun itu dari segi jangkitan yang mungkin berakhir, tapi dia punya kesan itu seluruh dunia tu dijangkakan juga selama 2 tahun. Itulah dia panggil era pandemic, dan kita pun tahu next Perdana Menteri kita yang kita kasihi, Perdana Menteri yang prihatin ini telah pun buat satu macam announcement ataupun buat satu statement yang nak minta supaya rakyat Malaysia bersedia. Dia kata walaupun Malaysia akan pulih daripada pandemik ni, tapi kita akan masuk dalam bentuk era baru. Dia kata new normal, norma baru. So bila orang tertanya, apa itu norma baru tu, apa dia kan? Apa norma baru tu? So norma baru tu yang kita tahu bahawa kita kena bekerja daripada rumah, okey? Kita tak boleh berkumpul, kena jaga jarak dan kena tak boleh kena pakai mask, Kita kalau boleh dalam 2 tahun ni kena pakai mask, tak boleh berjemaah, beribadat berjemaah. Betul, tak boleh berjemaah, tak boleh ada dekat, tak boleh dekat dan kontak yang dekat, Okay, semua ini akan new norma ini sepatutnya kita mencari satu perniagaan, usahawan di sana mencari satu perniagaan yang berupaya memenuhi keperluan dengan norma-norma baru ni. Okey, apakah keperluan dalam norma-norma baru ni? Tentu ada keperluan baru, betul tak Cik Zuki? Ya, betul. So jadi kita kena tahu bahawa kita perlu memenuhi norma-norma baru ni, di mana kebanyakan kita akan terpaksa bekerja di rumah kan, dan kita kena ada keperluan-keperluan yang mendesak yang apakah semepin dia sekarang. Mungkin Encik Zuki boleh beri juga 2-3 contoh. Macam saya beri contoh saya kan. Sekarang ni saya duduk di rumah, jadi makanan susah dapat kan. Saya kena masak kan. So bagi wanita berkerjaya ni kena masak ni, dia panggil amatur lah kan, kita bukan pakar kan. Ya, betul. So kita kan pakar. Sekarang ni kita tengok pun bila norma baru ni kita lakukan sekarang, banyak aktiviti yang mana kita boleh mahirkan dalam Nora. Contohnya tadi kata doktor, kemahiran memasak. Dah kita dah dekat rumah, isi-isi dah ada rumah, dia hari-hari memasak dan benda tu boleh meningkatkan lagi dia punya kemahiran dan sebagainya. Jangan kita ambil dari sudut negatif, tapi ada sudut positif yang berlaku. Kita kena ingat, selepas hujan terbitnya pelangi. Yang itu yang kita kena faham. Setuju je Zuki. So itulah yang kita kena tengok. Itu kena tengok. Jadi usahawan-usahawan ni kena cepat-cepat mengambil, orang kata melihat apakah norma-norma baru, senaraikan norma-norma ni kehendak-kehendak. Kalau dalam bahasa bisnesnya, kita akan belajar mengenai customer pain. Apakah yang customer, pelanggan perlu nak? Apa kesakitan yang dia orang tanggung? Contohnya mereka tak boleh keluar. Okey, peniaga tak boleh berniaga. Semua ni kita kena senaraikan. Dan banyaklah supaya kita pastikan bila kita sebagai seorang usahawan kena fikir apakah keperluan-keperluan mendesak yang ada. Ini merupakan peluang pada mereka. Ya, doktor. Saya pun ada terbaca beberapa contoh yang mengambil peluang daripada era pandemik ni. Contohnya tak silap saya di Melaka, seorang pekerja di sektor perniagaan makanan. Dia bekerja dengan orang. Tetapi disebabkan oleh PKP, beliau tak dapat bekerja, duduk di rumah. Tetapi dia mendapat satu idea, iaitu dia menjalankan untuk menyiang ikan. Betul. Jadi dia cuma gunakan platform WhatsApp group dalam kumpulan masing-masing atau kamar perumahan dia. Tetapi dia boleh meniaga. Dengan keadaan begitu, dia punya pendapatan lebih tinggi daripada sebelum ni dia bekerja dengan di kedai makan tersebut. Jadi itulah contohnya idea yang timbul daripada benda-benda yang kita tak sangka. Dalam keadaan sekarang ni dia dapat idea dan dia boleh mengeneratekan income tu lebih tinggi. Dan nombor 2, saya pun ada terbaca juga, iaitu daripada Sugu Patiran, perempuan daripada Sungai Siput. Dia just masuk YouTuber, dia cuma rekod saja masakan dia hari-hari. Dia orang India tapi dia fasih berbahasa Melayu dan kita tengok dia punya dapat 6 juta view.
Dan pihak YouTube pun sedang membayar Bayar dia. dia. Padahal dia cuma memasak saja. Tapi di situ nampak kita tak sangka-sangka bila keadaan sekarang ni kadang-kadang kita dapat generate ikan. Jadi itulah perlu kita pandang dari sudut positif. Peluang-peluang yang perlu kita tengok. Itulah kita kena tengok, kita kena pastikan. So, kita tahu di mana-mana pun di dunia ni, walau terjadi apa pun, bidang perniagaan yang paling menguntungkan itu 3, tuan. Pertama sekali perubatan, medical. Kedua, makanan. Dan ketiga, pendidikan. Tapi, apa juga keadaan dalam bidang pandemik ke bukan pandemik, ini yang paling banyak permintaan. Tapi kita kena ingat, sentiasa mendapat permintaan yang tinggi. Cuma dalam era pandemik ni, kita perlu menukar keedah dia. Keedah dia maknanya kalau dulu kita guna secara manual atau kita kena digital kan. Kalau atau kita kena otomasi kan. So dengan penggunaan internet dan sebagai penghubungnya. Ini adalah satu contoh lah. So sebelum saya ke slide seterusnya, mungkin saya nak minta ada persoalan daripada Cik Zuki. Okey, di sini saya ada 2 soalan. Satu soalan daripada view, daripada penonton. Mungkin doktor boleh bagi pandangan, iaitu daripada Encik Saiful Yusof. Dia bertanyakan tentang cabaran usahawan mikro era pandemik. Turnover kecil sebelum ini menyebabkan kurang simpanan emergensi. Cash flow untuk tempoh pandemik terganggu. Nombor 2, peralihan masyarakat kepada pembelian atas talian cabaran kepada kumpulan usahawan mikro. Dan masyarakat alami trauma COVID-19, maka premis yang mempunyai SOP ketat akan jadi pilihan pembeli. Apa pandangan doktor? Ini dia fokus kepada cash flow lah, pasal emergency. So ada lagi satu lagi soalan tadi? Ada. Okey, yang satu lagi soalan. Dia kata, kerajaan telah memberi bantuan kepada majikan sebanyak 10 bilion melalui subsidi upah, geran dan sebagainya. Yang mana subsidi ini tak silap saya 3,000 setiap IKS. Bagaimanakah diperlukan para peniaga, majikan dan pekerja meningkatkan produktiviti bagi menjana ekonomi Malaysia semula? Itu soalan yang kedua. Terima kasih Cik Zuki. Saya cuba jawab, insyaAllah. Saya cuba jawab. So kalau kurang tu mungkin kita boleh tambah lagi lah, insyaAllah. Yeah. So mungkin saya terus ke slide seterusnya Cik Zuki bagi menjawab soalan ni. Saya mungkin tidak akan menerangkan secara satu persatu mengenai insentif-insentif, tapi saya cuma nak share bahawa sebenarnya kerajaan Malaysia begitu prihatin dan dia faham, cepat dia bertindak bagi mengatasi masalah ni dengan memberikan, dia telah pun mengadakan mesyuarat pada pembincangan pada 23 Mac untuk mereka memberikan insentif-insentif kepada usahawan-usahawan kita pada IKS. Dan insentif ni saya rasa telah pun dalam 3 fasa. Dia dah ada next Cik Zuki, next slide. Okay. Dia ada package, next slide. Dia ada package ransangan ekonomi prihatin, dia ada perusahaan kecil sederhana, program subsidi upah. So dia next lagi yang I think yang mereka telah bagi secara 3 fasa kalau tak silap saya. Next it's okay. Dia akan penambah bantuan PKS macam Cik Zuki kata tadi 10 bilion berjumlah 10 bilion untuk apa? Bantuan ringan beban kewangan PKS menjamin 2/3 daripada jumlah pekerja di negara ini terus mendapat pekerjaan. So, next. So, apa sebenarnya kita perlu buat? Macam Cik Zuki cakap tadi, next Cik Zuki. Dan baru-baru ni memang Cik Zuki kata pada 1 hari bulan baru ni, mereka telah pun diberi geran sebanyak 3,000. Tapi kita kena ingat geran ini adalah tertakluk kepada yang berdaftar dengan SSM dan LHDN. Dan tak silap saya, 700,000 usahawan kecil IKS akan mendapat, mikro akan mendapat geran ini. So apa nak buat dengan geran duit ni? Apa nak buat dengan semua bantuan-bantuan? Kadang-kadang mereka tak tahu saya nak buat apa dengan geran-geran ni kan. So next ni apa yang saya cadangkan ini pada pandangan saya sebagai pemerhati yang membangunkan usahawan dan sentiasa duduk dengan usahawan. Pertama sekali mereka perlu buat persediaan minda. Usahawan perlu menyediakan bersedia sesuaikan diri dengan norma baru. Saya akan terangkan sebentar lagi. Yang kedua cadangan saya adalah segi operasi. Kita kena otomatikkan operasi kita. Dan ketiga ni saya akan cakap mengenai
perniagaan tu kena kita pendigitalan perniagaan. Okay. So next, Encik Zuki, next, boleh saya pergi kepada next. Okay. So apa maksud kita persediaan minda? Kita tahu tadi Cik Zuki dah bagi tahu kan, tengok dalam Facebook pun ada cakap even komen-komen bila semua ditutup, bila PKP saja semua kedai ditutup, bazar ditutup, tak boleh berniaga, semua postpone. Masa tu bayangkan Cik Zuki kalau kita seorang usahawan, kita kena rasa perasaan usahawan di sana. Hilang punca pendapatan mereka, betul? Ya. Mereka yang berniaga di pasar malam hilang punca pendapatan mereka. Dan apa simptom-simptom? Next slide. Cik Zuki. Next slide. Okey. Dan kita tahu this is perubahan emosi yang mereka rasa. Sebab putus dia punca pendapatan mereka. Tak tahu gangguan tidur, perubahan selera, bencang, bimbang, tersinggung, berdebar-debar, semua simptom-simptom ni kebanyakan ada kepada usahawan-usahawan kita yang susah hati duduk di rumah. So kita kena tahu, dan kena faham. Dan kita tahu Menteri kata kita kena berubah, kena dunia akan berubah. Malaysia kena bentuk norma baru. Kita akan ada e-kerajaan, e-pendidikan, e-dagang. Bukan usahawan saja kena berubah, tuan. Bukan usahawan saja kena berubah. Usahawan saja yang kena pergi pendigitalan, nak pergi otomasi. Tapi kita, pegawai kerajaan juga kena bersedia untuk mengubah cara kita. Kita juga kena e-kerajaan. Kena make sure that kita juga mempunyai kemahiran atau platform-platform yang digunakan untuk mendekati usahawan kita dengan menggunakan e-kerajaan. Macamlah saya bersyarahkan, contohnya kami kena ada e-pendidikan. Kalau macam kerajaan dipanggil e-digital. Semalam saya pergi MDEC punya wall, dia punya website, Malaysia's Digital Economy of Corporations kan, MDEC. So MDEC, even dalam MDEC dia telah cakapkan ke arah digital nation. Dia cakap digital nation kan, negara digital kan, dia telah bercakap mengenai itu. So dia telah pun mengadakan beberapa fasa latihan nanti kepada usahawan through dia punya laman web. Dan macam saya juga sharing kalau UUM pensyarah-pensyarah sendiri untuk pengetahuan tuan, kami mula-mula PKP tu sampailah sekarang, kami tak berhenti mengikuti kelas-kelas. Bukan kami buat kelas, kami ikut kelas belajar bagaimana untuk membuat pembelajaran secara online. Kita guna Webex, kita guna Zoom, macam-macam platform. Dan juga macam mana kita nak tafsirkan, macam mana kami nak buat ujian, macam mana kami nak buat exam. Tak boleh dah exam duduk dalam so semua tu pensyarah-pensyarah juga kena belajar. Kami kena bersedia. Dan untuk pengetahuan, semua orang kena belajar, bukan sahaja usahawan-usahawan. Seluruh rakyat Malaysia kena bersedia untuk menggunakan norma baru. Okey, norma baru dia. So jadi maksudnya dalam kita keadaan sini pun kita ke arah revolusi 4.0 yang mana automasi yang akan menggantikan semua manual. Termasuklah dalam faktor pekerjaan dan pendidikan dan sebagainya. Betul. Bermakna makin cepat kita ke arah 4.0. Kita terpaksa, pandemik telah memaksa kita untuk bergerak cepat. Kalau dahulu kita cakap IL 4.0, semua orang macam relax, take it easy kan. Masih ada masa-masa. Tapi sekarang ni kita memang tak pilihan. Dengan pandemik ini, positif pada saya mengambil sangat positif. Pada saya era pandemik ini telah memberikan tekanan pada kita untuk berjalan lebih laju. Kan kalau dulu kita kata kita nak maju, mungkin kita cakap 2050 kan. Kalau dulu mungkin kita jalan macam kura-kura, sekarang kita kena berlari macam arnab. Lepas tu yang seronoknya kita terpaksa berlari, tak ada pilihan. Tapi kena ingat anak tu jangan pula tidur setengah jalan pula. So kena lari teruslah. Lari terus kan. Arnab tak boleh tidur, kena jadi arnab. Okay? So apa yang kita kena buat dengan actually yang kena, saya mungkin nak pergi slide tuan, slide seterusnya. Apa kita nak buat dengan geran-geran yang diberikan, apa kita nak buat. Pertama sekali saya kata untuk mengubah minda tu, apa maksud perubahan minda yang saya minta? Supaya usahawan dia kena menerima hakikat, memang kita tak ada pilihan, kita dah terpaksa pergi dah. Kena menerima semua
tak boleh mengeluh, kita tak boleh menyalahkan sesiapa, tak boleh menyalahkan kerajaan, tak boleh menyalahkan agensi-agensi kerajaan. Kita tahu ada lebih kurang 60 agensi kerajaan yang membangunkan usahawan. Kita tak boleh marah mereka sebab sebenarnya kita kena terima hakikat. Mereka pun tak nak. Kita tak ada orang nak pandemik ni. Kan? Jadi nak tak nak kita kena hakikat kita dalam era pandemik. Kita kena menerima, kena duduk, kena sabar, fikirkan bahawa kita perlu menerima norma baru ini, menghadapinya. Kita ada macam-macam boleh buat kan. Saya bagi contoh lah. Jadi, kita buat apa lagi? Kita cuba mengatasi kekurangan. Tadi kita kata kita kurang permintaan. Bukan saja kurang permintaan. Bila kita tak dapat, orang tak nak beli barang kita, tak boleh jual, kita juga pengurangan penawaran. Di mana kita tak dapat nak beli barang sebab tak ada orang nak jual, nak supply barang kat kita. Okey? Kemudian kita kena tengok. Okey? Tapi macam kita katalah, setiap kali tu kita kena ambil cepat-cepat mengambil peluang. Kena bersedia, minda. Kemudian secara serius barangan-barangan apa yang kita ada dalam apa yang kita ada sekarang. Sekarang ni kita kena duduk, tengok apa kita kena buat dengan kita punya syarikat. Bagi yang IKS yang ada 5 pekerja ke atas tu, mungkin lebih besar peranan yang dia kena buat. Dan 5 pekerja ke bawah tu, apa dia kena buat? Apa yang contoh saya boleh bagi contoh. Kalau dahulu kita tak ada kita punya syarikat ni tak tersusun, tak kemas, mungkin kita boleh laksanakan 5S dalam ketika masa kita. Kita kena nak susun balik sebab kita nak bersedia ni untuk kita pergi step seterusnya. Dari segi otomasi, nak segi seterusnya, dari segi pendigitalan, saya akan cakap digitalan perniagaan. Jadi apa yang kita buat, kita kena bersedia. Tengok apa yang barang kita ada. Kaji balik bagaimana kita nak susun kita punya supplier kita. Bagaimana kita nak susun kita punya permintaan-permintaan kita. Kita kena rancang sekarang. Kita kena rancang. Juga kita gandakan, dapatkan networking. Kita dapatkan pakar-pakar di ruang sana untuk dapat. Sekarang ni kita duduk rumah tuan. Duduk rumah tak boleh pergi mana. Tapi jangan lupa, dunia dah hujung jari kita. Betul. Dan kita ada internet, kita ada komputer, kita ada laptop. Saya yakin semua rakyat kat Malaysia ni ada handphone. Ada bahkan smartphone. Smartphone. Okay. Semua adalah dia kata ilmu atau info tu di jari kita, dalam rumah kita. Kita just explore nak cari apa yang boleh menawarkan saya apa. Saya Google saja. Saya nak supply, itu semua boleh Google jadi. Jadi kita kena buat persediaan minda, ubah cara kita bekerja, ubah cara kita berfikir. Okey? Tapi yang saya nak mereka terus berada dalam keadaan positif. Saya suka Cik Zuki kata sebenarnya pandemik ini banyak positif dia. Macam tadilah, kepada yang tak pandai masak boleh belajar masak kan, macam saya lah, yang jadi amatur ni boleh jadi pro lah, lepas ni jadi pro kan. Dulu tak pandai masak, sekarang boleh jadi pandai masak. So banyak benda skill yang kita boleh belajar, baiki diri kita, cara pengurusan kita, semua itu kita kena bersedia untuk berubah. Persediaan untuk berubah itu yang paling penting. Doktor. Kalau boleh doktor jangan sebut nama saya, sebut audiens. Saya takut nanti orang ingat saya bercakap dengan doktor, cakap dengan saya saja. Semua order kepada usahawan saya. Dan saya sebenarnya kepada usahawan saya rasa ramai juga student-student saya, bekas-bekas student saya di FBM. Saya juga ada student yang ambil PhD. Seorang student saya dia ada buka pasaraya Maidin di Negeri Sembilan, adalah dia baru grad dapat Dr. Nizam. So I think dia pun ada dalam sana. Okey, yang lebih tahu berpakar dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Penjurusan contohnya Maidin nak susun macam mana lepas ni. Sekarang ni Maidin tak boleh keluar, contohnya buka. So apa dia nak kena buat? All this yang kita kena tahu. Kita bersedia minda, tak boleh mengeluh, jangan always make sure that kita tak menyalahkan, ambil sikap positif, itu yang paling penting. So contoh saya nak bagi contoh lah. Contoh sebenarnya kalau kita cakap maksud saya tadi bagi contoh orang, bukan maksud bagi contoh. Apa doktor jangan sebut nama saya. Maksud sebut kepada penonton-penonton. Jadi saya takut nanti jadi penonton ingat doktor bercakap dengan saya berdua saja. Jadi faham Saya pun memang nak bagi contoh. Saya bagi contoh. Saya nak catat contoh mengenai perbezaan minda, cepat-cepat bertukar. Contohnya kalau kita dulu jahit baju kan, tukang jahit, kalau saya lah tukang jahit baju. Sekarang ni nak jahit baju, orang nak raya, orang tak raya, saya pun tak beli baju raya.
pelanggan saya kan ramai orang tak beli baju raya sekarang kan. Saya nasib Sebab baik raya- sempat tempah. Sebelum PKP saya sempat tempah. Jadi siap lah juga. boleh tempah kan. Saya tak sempat tempah, okey. So agaknya tak belilah, saya kata anak-anak saya, tak belilah baju raya, kita pakailah baju raya tahun lepas kan, okey. Sebab kita pun tak boleh nak beraya. Ya, Tak boleh betul. kunjung-kunjung. Raya pakai baju raya pertama. Untuk kita ambil sunat hari raya, pakai baju cantik, tak semestinya baju-baju baru kan. Tapi Ya, baju betul. yang cantik kan, okey. So lagi satu mungkin kita kena berjimat sikit kan. Sekarang ni kena jaga cash kan. Apa yang kita kena buat lah. Kita kena kumpul cash tu kata. Kita kena pastikan bahawa kita ada banyak cash. Apa yang kita kena buat lah untuk kita mengambil semua bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Kita tahu bahawa kerajaan telah contohnya kita menambah pusingan modal. Kita tahu contohnya, saya bagi contoh, menambah tabung bantuan kemudahan khas ya, di mana dia akan beri 3 bilion kepada usahawan untuk membuat pinjaman mikro, mudah, pinjaman mudah, murah, cuma menggunakan kadar faedah sebanyak 3.5% saja. So ada juga dana tambahan 500 juta di bawah skim kredit mikro bagi pembiayaan mudah bagi meningkatkan daripada kadar faedah 2% saja. So mereka boleh ambil kemudahan kredit ini untuk mereka menambah modal pusingan. Kita tahu masa ni kita perlu cash. Cash is the king. Ya, betul. Cash is the king. So Okey, mereka cuma saya nak tambah doktor, di mana kerajaan pun telah memberi kelonggaran bagi bayaran pinjaman selama 6 bulan. betul. Di pinjaman di bank. Jadi pinjaman tu boleh digunakan sebagaimana kita bayar bulan-bulan, digunakan sebagai modal untuk kita berhadapan dengan situasi sekarang. Itulah antara maklumat yang diberi. Itulah tujuan sebenarnya. Supaya sebenarnya bila kita cakap saya pergi next slide lah. Tuan pergi next slide ya. Next slide ya. Sebenarnya itulah saya bincangkan dalam slide yang seterusnya tuan. Kepada usahawan-usahawan sana, itu nasihat saya adalah kita tahu bahawa kita harap semua usahawan-usahawan kena memilih untuk menangguhkan bayaran balik ini, kerana kita mengharapkan bahawa mereka boleh menyimpan tunai bagi memulihkan mereka punya perniagaan. Kerana kita tahu sekarang tunai is the king. Tunai adalah yang semua kita perlukan tunai sekarang. So untuk apa? Untuk kita, itulah saya mencadangkan dari segi operasi, kita kena pergi kepada otomasi. Kita kena contohnya sekarang kita kena ambil geran-geran itu untuk kita membelikan untuk kita membeli peralatan-peralatan untuk otomatik ya. Contohlah, saya bagi contoh, ada satu usahawan di Kelantan, dia buat serunding. Dan dia buat serunding tu, apa yang dia buat adalah dia lebih kurang satu kali goreng ada 10 kawah. 10 kawah, dan dia memanggil orang-orang kampung untuk bantu dia untuk 10 kawah tu kan. Memotong, mencicang semualah dan buat. So tapi sekarang dia KPKP, dia tak boleh mengumpulkan dia pekerja-pekerja dalam satu tempat, dan dia menghadapi masalah itu. Jadi inilah masanya sepatutnya dia menukarkan dia punya daripada manual kepada automatic. So dia kena ambil geran-geran tersebut untuk membeli barang mesin-mesin automatik bagi membantu dia membuat rendang tersebut. Dan saya tanya dia, saya call dia call saya daripada Kelantan ya. Saya tanya dia, dia kata selama ni dia tak terfikir, dan dia pun selama ni sangat berdikari, dia tidak meminta mana-mana agensi membantu dia untuk ambil geran. Dia kata kalau sekarang ni memang saya tak ada duit, dia kata. Dalam keadaan sekarang memang cash saya terhabis, dia kata. So saya kata, this is masanya untuk kita memanfaatkan geran-geran yang diberi oleh kerajaan, memang nak bantu kita, dan langkah yang terbaik adalah otomasikan kita punya operasi kita. Kalau contohnya, saya rasa banyak contoh-contoh lain yang pembuat bahulu, kita yang buat maruku, saya ada usahawan buat maruku guna tangan. Sebenarnya dah ada mesin buat maruku di pasaran. So mereka tak ada duit dahulu, macam Cik Zaki kata, sekarang ni mereka dah ada tunggakan 6 bulan, dah ada modal sikit untuk beli, untuk meningkatkan mereka punya. Itu yang saya next, pertama persediaan minda, kedua operasi kita otomatik masih, dan paling penting
berdigitalan perniagaan. Apa maksud saya mendigitalkan perniagaan? Okey, kita tahu sekarang ni usahawan dalam keadaan sekarang memang mereka tak ada pilihan. Mereka kena berniaga online. Mereka kena kena ada package. Okey, kalau kita kata selama ini mungkin kita catatkan kewangan kita. Okey, pakai manual tuan, pakai buku saja. Selalu saya tengok usahawan kalau yang kecil-kecil tu mereka ada buku catatkan kan. Ada yang catat, ada yang tak catat langsung pun. Duit keluar masuk. Tapi sekarang mungkin kita kena digitalkan dengan kita beli apps untuk kita punya kewangan, kita punya inventory, okey. Macam mana kita menguruskan ketangan. Bagi syarikat-syarikat yang besar yang ada lima pekerja ke atas, mereka boleh selama ni mungkin mereka menguruskan secara manual. Mereka tak ada sistem, tak ada apps. Okay? Betul doktor. Pada pandangan saya kita tengok yang sebelum ni syarikat-syarikat besar seperti AirAsia, bagaimana dia boleh mengurangkan tenaga kerja ke arah digital, yang mana dia boleh meningkatkan dia punya pasaran dan juga keuntungan melalui digital. Ya, betul. Dia bukan saja perdigitalan kan, malahan kalau kita tengok kita tengok bahawa AirAsia dia telah menukar, kalau kita tahu dia ada santan dia ada. Saya ambil contoh dia, ada satu syarikat yang santan AirAsia in-flight menu. Okay. So, kita tahu sekarang flight menu dah tak ramai orang terbang dah. So dia tak ada pakai. Apa yang dia buat sekarang ni, dia telah buka opportunity peluang kepada pekerja-pekerja dia yang terjejas tu untuk buat jadi rider. Sebab sekarang ni dia telah pun membuat food delivery ke rumah-rumah untuk dia punya santan punya flight menu tu. Okay, maknanya dia telah menjual di bukan di flight tapi dia bawa. Maksudnya restoran dia buka kepada orang luar dengan mengadakan food atau online apps untuk order barang-barang tu. Jadi dia telah menjemput orang lain untuk jadi dia punya pekerja-pekerja yang lain dia untuk jadi rider. So yang ini perlukan apps kan? Yang ini perlukan sistem baru. Okay, semua itu sepatutnya kita digitalkan. Telah tiba masanya sebenarnya. Untuk pengetahuan tuan, saya banyak usahawan di luar sana, saya seramai yang kami ada beberapa program, projek perundingan Kebanyakan usahawan tidak ada kewangan tak menyusun kewangan dia dengan baik. Yang paling lemah usahawan adalah dari segi kewangan dia. Okey, keluar masuk duit dia. Dan sekarang ni apa kata kita ambil satu sistem, beli sistem agar kita boleh key in saja secara digital. Masukkan juga inventory. Dari segi inventory kita keluar masuk barang, kita tak susah sama ni pakai buku keluar masuk barang saja. So why don't kita beli apps, kita beli sistem. Itu yang ini duit diperlukan untuk perkara-perkara macam ini. Kerana kita tahu dunia akan pergi digital. Okey, macam kata the MDEX punya work is a digital nation. Kita akan pergi digital. Nak tak nak kita kena buat benda tu, kita kena ada benda tu. So masa inilah kita kena berusaha untuk memastikan bahawa kita bersedia untuk perkara-perkara ini. Juga dari segi pengurusan kaki tangan. Pengurusan kaki tangan. Sekarang ni kebanyakan mereka mungkin tak ada sistem pun ada pengurusan kaki tangan. Kan? Sistem bagaimana mereka menilai prestasi pekerja-pekerja mereka mungkin tak ada. Okay? Kita ada sistem online, contoh kita ada sistem untuk balance scorecard. Selama ni orang tak dengar pun macam mana nak menilai seorang menggunakan balance scorecard kan. Jadi kita ambil sistem-sistem tu yang telah pun lama dipakai oleh negara-negara lain dalam penilaian prestasi pekerja-pekerja dalam sektor dia kan, dalam syarikat dia contohnya. Okey, itulah kita kena bersedia untuk pendigitalan, bukan saja pergi kepada pemasaran online, kena pergi apps, okey. So mungkin Cik nak pergi Cik Zuki ada soalan seterusnya, soalan yang kedua. Sebelum soalan cuma saya nak berkongsi juga dengan apa yang saya baca mengenai dengan contohnya gig economy. Okey, gig economy bermaksud kerja maknanya freelance atau gigger. Yang mana di barang web di luar negara, tak silap workana.com. Dia adalah platform antara pekerja dan majikan. So di situ kita di Malaysia ni kita nampak gig economy banyak kepada GrabFood, GrabCar, PandaFood yang menggunakan perkhidmatan siapa-siapa yang nak bekerja boleh masuk melalui itu. Tapi itu kita tengok dalam jangka masa pendek sebab dia tak memerlukan kemahiran yang tinggi. Tetapi kita tak ada lagi membuat satu platform sebagaimana workana.com di luar negara
dia memberi platform tu kepada semua bidang-bidang pekerjaan, bukan hanya kepada yang sektor kecil, malah kepada perubatan, engineering, lawyer. Yang mana contohnya katalah firma audit. Dia nak mengaudit dia punya company, just dia masuk dalam platform tersebut dan siapa-siapa freelance boleh menawarkan perkhidmatan dan dipersetujui di atas talian tersebut, maka dia boleh bekerja. Boleh menjana pendapatan ataupun boleh menghasilkan pekerjaan daripada apa yang diminta. Jadi itu antara platform digital yang boleh kita bangunkan di Malaysia. Betul. Jadi peluang-peluang itu terbuka. Tak perlu kita nak advertise pekerjaan di paper dan sebagainya, just masuk ke platform tersebut. Anytime, anywhere boleh kita berebut peluang tersebut. Itu pandangan saya. Saya setuju 100% dengan itu. Kita memang terpaksa bangun. Bagi pihak kerajaan, kita sepatutnya membangunkan apps kita sendiri. Kita tak perlu bergantung pun pada orang lain punya apps atau orang lain punya website. Kan? Kita sepatutnya bangunkan sendiri. Saya macam contohnya kan, Kerajaan Terengganu telah membangunkan dia punya e-bazar sendiri, Ganu Shop. Okay? Saya tengok dia ada satu langkah yang sangat bijak pada saya. Sebab kita tahu apabila berurusan secara internet ataupun digital ini, yang paling penting tu data. Kan bila mengenai big data. So kalau kita yang menguruskan website tu, data tu ada pada kita. Dan orang-orang macam saya ni, penyidik, usaha, kami perlukan data-data tu untuk bukan saja buat kajian, tapi menambah baikkan ekonomi negara melalui data tu. Data itu yang kita pentingkan. Jadi dengan adanya sendiri punya apps tu, atau bukan saja kita cakap mengenai dari segi e-bazar, kita boleh buat kita punya sendiri, apps delivery, semua kita boleh buat sendiri. Okay? Dan ini merupakan satu bisnes yang sangat besar, dia punya opportunity. Okay? So saya untuk menjawab soalan Tuan tadi, saya terus yang soalan yang kedua saya belum tanya lagi, Doktor. Yang kedua tadi soalan saya, kita tidak boleh menafikan ekonomi pandemik ni menjadi kes pengangguran selepas era COVID menjadi tinggi. Apakah yang wajib kita lakukan selain menceburi kesawanan? Itu interesting soalan tu kan. Tapi cuma kesawanan ni, next saya boleh tunjukkan slide yang next tu kan. Ini saya bagi yang kalau kata bagi kesawanan tadi, macam Tuan cakap tadi, bagi kesawanan, kita boleh bukan saja adakan macam app sendiri kan, kita tahu kat situ payment gateway sendiri, kita ada even sekarang kita tahu yang the latest news kan, China telah try run dia punya digital currency. Sebelum saya nak menjawab soalan, saya cuma nak bincang digital currency. Dan kita lihat digital currency akan affect kita, walaupun dalam jangka masa panjang dia akan affect. Kerana mungkin sekarang mereka dunia tidak akan bergantung. Yang paling efek mungkin Amerika lah. Sebab dunia mungkin tidak akan menyandar lagi duit dia kepada dolar, US dollar. Okey, mungkin disandar kepada emas atau disandar kepada yang lain. Jadi ini adalah satu benda juga kita kena fikir, yang kita kena mesti nak tak nak. Kita tengok China tengah cakap mengenai besok dia nak bayar gaji pun menggunakan digital currency dia. Tak ada lagi duit, tak ada duit orang kata conventional money. Semua mungkin pakai phone, pakai app saja. Dia ada Alipay, dia ada WeChat, So kemudian yang saya galak tadi lah, kalau sebut kesawanan, banyak yang kita boleh buka. Tapi kalau cakap mencuri selain daripada kesawanan, mungkinlah ialah usahawanan ni. Actually kalau saya kata kesawanan ni, actually kalau mereka tak mau jadikan kerjaya, kita sebenarnya nak kalau boleh usahawan ni menjadi kerjaya. Tapi kalau rasa mungkin saya tak minat berniaga, tak apa. Tapi apa yang perlu mereka buatlah pada masa, apalagi pada masa PKP ni, kita perlu meningkatkan kemahiran diri, tak mahu dalam pengurusan diri. Kita kena dapatkan skill, tingkatkan skill kita Tuan. Kalau saya kata kenapa skill, kan, lepas tu saya akan bincang kenapa saya kata skill. Kalau tak mau masuk bidang keusahawanan, kita kena tambah diri kita dengan, pertama sekali, meningkatkan kemahiran diri, terutamanya dalam pengurusan diri. Bila cakap pasal pengurusan, saya ajar paper pengurusan, cakap pasal pengurusan, kita kena ada planning, organizing, controlling, leading. Maknanya kita kena rancang apa? Nak rancang apa Tuan? Nak organize apa? Organize resources yang kita ada. Apa yang kita ada sekarang? Saya duduk rumah sekarang, saya ada masa yang banyak. Okay? Saya ada handphone. Bagi dia saya ada handphone. Okay? Saya tak
jadi usahawan. Tapi saya kena organize macam mana nak guna masa saya. Macam mana nak guna handphone saya. Resources yang saya ada. Saya ada laptop, saya ada meja. Apa saya kena buat? So itu, dan yang paling penting yang ramai actually, sebelum kita cakap menguruskan orang, kita kena cakap menguruskan diri kita sendiri. Kan? Yang ini yang paling sebenarnya paling kritikal pada seseorang. Apabila dia tak boleh mengurus masa dia dengan baik, yang paling challenge nak mengurus nafsu kan. Nafsu nak tidur kan. Sekarang ni saya kadang-kadang ada kami kan pakai Webex kan. Ya. Tiba-tiba saya tanya, are you there? Tengok dia warna hilang. Dengar-dengar dah tidur dah. Okay. Kadang-kadang kita kena menguruskan masa kita. Nafsu tidur kita, nafsu makan kita, apa yang kita, resources yang kita ada, kita kena uruskan. Itu kemahiran yang kita kena belajar kalau kita tak nak cebur keturunan. Kedua, mempelajari teknologi digital. Kenapa kita tahu dunia akan pergi digital. Kita tak nak duduk di rumah, ada banyak ruang tuan. Untuk semua beli-beli di sana kan, semua alumni ada banyak ruang untuk kita belajar penggunaan bagaimana nak buat laman web, bagaimana nak guna apps, bagaimana nak guna tools. Ada banyak tools. Even saya pun semua Google saja online. Macam mana nak. Contohnya kami nak belajar Edmodo. Satu penilaian, salah satu dia panggil Edmodo. Kemudian kita ada Google. Kita pun ada Google untuk buat ujian, Ada banyak lagi benda-benda yang kita boleh belajar. Dan sebenarnya kalau you all tak nak, pada saya lepas you all semua ada kemahiran apa, kalau tak suka kemahiran buat video, kemahiran cameras, apa saja kemahiran. Doktor, macam saya terfikir masa PKP saya di rumah. Saya terfikir apa yang saya boleh buat. Kadang saya terfikir apa? Sebab rumah saya ada washing machine, ada dryer. Lepas tu saya tengok Dobi 24 jam tutup, semua Dobi tutup. Sampai saya kata boleh ni satu taman ni saya tolong dobikan baju, saya dryer. Sampai terfikir macam tu nak buat. Tapi yalah. Sebab saya ada dryer. Maksud kadang orang ni nak pergi dobi 24 jam, saja dia nak dryer. Basuh mesin basuh je boleh ada kat rumah. Tapi saya kat rumah ada dryer. Tapi kan saya fikirkan nanti kan dah lah lesen tak ada kena tangkap pula. Tapi tuan boleh tuan boleh dapat daripada PBT lesen untuk menghantar atau mengambil barang. Sebab sekarang contohnya, saya cakap sebab di Chalon sekarang, tiap-tiap petang hujan, pagi-pagi pun hujan. Memang tak jemur kain tak susah. Jadi dryer tak ada. It's a good idea. Lepas tu kan, bukan itu saja tuan. Ada banyak lagi benda yang kita boleh gunakan apa yang ada dalam rumah kita. Kita uruskan resources yang ada pada kita. Okay? Yang tak payah keluar pergi mana-mana. Okay? Kemudian yang paling saya cadangkan sebenarnya kalau you all tak berminat, jadilah freelance. You all jadikan, contohnya kalau you bahaya dalam laman web, you tahu syarikat-syarikat sana nak pergi digital. Dia orang kena buat laman web sendiri, dia orang kena buat masyarakat online. Dan usahawan ni, adakah mereka tak ada, because mereka lah yang kena buat, mereka lah, because mereka yang kena buat kewangan, mereka kena mengurus, mereka tak ada masa. Ya doktor, saya setuju. Nak belajar ataupun nak. Ya doktor, saya setuju. Maksudnya sekarang, kalau macam pendigitalan ataupun IT, kebanyakan dipelopor oleh belia-belia kita, pemuda-pemuda ataupun orang yang muda. Bagaimana yang orang yang tua yang menceburi bidang perniagaan seperti pasar malam, makanan yang tua-tua, mereka mungkin tidak berpengetahuan dalam teknologi maklumat dan sebagainya. Apa kata yang muda ni membantu mereka untuk untuk memasar kepasaran dia daripada apa yang kemahiran dia ada tu, bagi perkhidmatan tersebut kepada peniaga-peniaga yang tua tu. Itulah maksud saya. Sepatutnya belia-belia yang ada kemahiran ni jadi freelance dan dapat pendapatan dengan membantu mereka. Mana orang dapat free kan? Bagilah sikit maksudnya bayaran. Bukan saja dari segi buat laman web. Kata mungkin dia buat fotografi. Ada orang tu dia nak buat fotografi laman web, mesti ada gambar makanan dia kan? Betul. So nak tangkap gambar makanan ni bukan boleh tangkap macam tu saja. Dia ada tangkap yang nampak angle cantik, nampak angle lawa. So ada student saya yang memang pakar tangkap gambar. So apa kata dia pergi kepada semua AKSF restoran-restoran ni, okey, abang saya tangkap gambar abang, saya akan tolong bangunkan gambar-gambar dalam laman web abang. Sebab mereka memang tak ada masa. Sebab mereka nak menguruskan restoran mereka kan. So jadilah freelance contohnya. Saya akan bagi lepas ni contoh apa nak kerja nak buat, tapi jika mereka tak berminat nak jadi usahawan, mereka jadilah orang yang membantu dan menjual kepakaran mereka. Dapat income tak? Dapat. Kalau semua orang, bayangkan 700, kita ada berapa tadi, 900,000 syarikat itu yang mendaftar di SSM. 900,000 besar kek tu tuan. Besar kek. Itu yang berdaftar dengan SSM. Bagaimana yang tidak berdaftar?
Itu isu yang lagi cantik, itu isu yang seronok yang kami juga pendidik-pendidik saya punya tim di UM berbincang mengenai kita panggil nano industri nano. Kalau kita ada tadi kita ada sederhana, kecil kan, micro, nano ni mereka tak daftar dengan SSM, mereka tak daftar dengan PBT. Mereka buat saja. Yang tu ramai. Yang tu satu isu lain tuan. Okay? So kalau mereka nak jadi usahawan, jadilah freelance yang boleh memberikan kepada servis kepada usahawan-usahawan kecil yang memang memerlukan sekarang ni. Sebab pendidikan macam tuan kata, mereka semua orang tua-tua kan, nak buka IT semua tak nak. So orang muda ni lah yang kena bantu mereka. So kalau saya jadi mereka, saya freelance, okay, dan offer kepada modal pun tak besar. Tak payah keluar modal banyak pun kan. Tak perlu keluar modal banyak. So tuan ke soalan seterusnya, kalau tuan ada soalan seterusnya. Okey, saya dah jawab soalan tuan. Saya menjawab soalan tuan. Ya dah. Okey, yang soalan yang ketiga bagi saya, walaupun tambahan dana 10 bilion itu mungkin boleh mengelakkan pengangguran, namun bidang perkhidmatan dan sektor perusahaan kecil dan sedang IKS yang sama harus diberi perhatian juga. Tidak semua sektor PKS mampu menarik nafas lega jika hanya fokus kepada perniagaan jualan saja. Apa pandangan doktor? Okey, yang ini tuan saya bukan bila saya jawab ni saya sharing daripada pendapat saya sendiri. Kita tahu bahawa kalau tuan cakap kalau SME, kalau tuan cakap dari segi sektor perkhidmatan, dia melibatkan 89.2% daripada IKS kita. Dan sebanyak 800,000 syarikat-syarikat ni dalam bidang perkhidmatan. Nah, kita tahu bidang perkhidmatan sekarang dalam era pandemik, kita pun tahu dalam tinjauan saya buka Google berita-berita kan, kita tahu perniagaan yang paling terkesan sekarang adalah, contohnya perniagaan terkesan hotel. Kita tahu beberapa hotel dah telah tutup di Pulau Pinang, di KL. Kita tahu airways, penerbangan, contohnya Virgin Air Australia telah bertutup ya. Apa saya dengar 60,000 K, 60,000 K pekerja-pekerja dia tak terpaksa dibuang kerja. Travel industry, because kita tahu tak ada orang pergi mana-mana. Saya senaraikan 5 lebih kurang yang sangat efek ya. Travel industry, restoran dan juga transport, macam-macam taksi dan semua tu menghadapi masalah. So apa mereka nak buat? Apa nak buat? Macam tuan kata, kita sepatutnya mengubah industri ni ataupun pemikiran kepada peluang perniagaan yang lebih besar. Sekarang kita tahu dalam perniagaan era pandemik ni peluang perniagaan yang sangat-sangat mendapat perhatian, yang demand, yang memenuhi customer pain, yang memenuhi keperluan customer sekarang adalah online business. Okay, sekarang ni kita online kan semua. Kalau kata contohnya restoran tadi, kalau tadi kita tak boleh, kita dah buat perniagaan online. Bila kita cakap perniagaan online, next ada courier service. Barang-barang, you tengok, saya dengar post laju menghadapi masalah kan. Logistik, ya betul. Kalau dahulu saya dapat 2-3 hari, sekarang 14 hari saya tak dapat lagi post laju. Betul. Sebab saya dah maklum kan, saja menghadapi masalah, lambatkan mereka tak boleh kontrol. Okay, macam saya kata, the cake is very big. Kenapa kita, usahawan-usahawan sekarang ni yang ada travel agency tu, yang ada transport di taksi tu, kalau dulu mereka buat pandu taksi, sekarang ni bawa orang. Sekarang kenapa tak bawa barang? Cepat-cepat tukar mereka punya syarikat, daripada bawa orang pada bawa barang. Mereka jadikan tukar. Jadi sebagai kita cari courier service. Kita tolong pos laju. Pos laju tak boleh orang kata tak boleh handle dah. Banyaknya barang-barang sekarang. Jadi cake is so big untuk courier service, okay, untuk online business. So syarikat-syarikat besar tadi, syarikat-syarikat yang effect tadi, travel agency, restoran semua, tolong tukar kita punya cara, bukan saja tukar bisnes kita, cepat-cepat tukar bisnes kita, tapi juga dengan apa yang kita ada tuan. Apa yang kita, contohnya kalau taksi, tak perlu tambah pun kan. Dulu kita bawa orang, sekarang kita bawa barang, kan. Contohnya kalau dulu rider ataupun kita dulu, saya bagi contoh lah, yang paling saya bagi contoh, yang mudah saya bagi contoh adalah macam kawan saya tadi di Maidin kan. Kalau dahulu pekerja-pekerja dia, banyak pekerja-pekerja di supermarket tu, pekerja-pekerja dia yang bekerja di sebagai sales person tu kan. Jurujual tu sekarang ni kita boleh tukar dia supaya dia menjadi orang yang pemukusan.
atau duduk di gudang-gudang untuk buat pembungkusan atau buat menguruskan barang-barang kan. So bagi pegawai keselamatan, kita boleh suruh mereka jadi rider. So kita cepat-cepat kena tukar. Perkhidmatan ini, kita kena pilih perkhidmatan yang betul tuan, yang diperlukan sekarang. Okay? Contohnya online payment gateway, online education. Kita tahu sekarang ni, okay, saya bagi contoh lah, guru-guru tadika. Even sebenarnya merupakan satu opportunity tau, satu peluang. Macam tuan kata tadi, cikgu-cikgu tadika kan, dulu mengajar kita pergi tadika, sekarang ni tak boleh, kita mengajar di apa? Menggunakan online. Online buka YouTube. Bayangkan berapa ribu ibu-ibu akan subscribe dia. Dia bukan saja dapat mungkin yuran daripada ibu-ibu untuk mengajar, dia mungkin juga akan dapat bajaran daripada Google. So banyak benda yang dia boleh buat. Tapi cuma macam saya kata tuan, bila cakap pasal perkhidmatan itu, kita kena ubah perkhidmatan kepada perkhidmatan yang sangat-sangat berkesan dahulu kepada perkhidmatan yang diperlukan di era pandemik ni. So kita macam Asia buat kan, ditukar kepada daripada pergi restoran tak boleh jual pada orang bawah kan, jual kepada kepelbagaian. Okay. So saya pergi kepada soalan, mungkin saya nak pergi ke soalan yang ketiga juga saya nak jawab tuan. Boleh saya buka slide ya? Saya buka slide. Okay. Yang ini saya nak kata, bila tuan cakap mengenai itu, saya nak cakap peluang kepada startup. Peluang kepada startup. Ya, kepada tadi tuan kata apa mereka boleh buat, apa mereka nak buat, belia-belia kita yang ada di luar sana. Kita cakap KBS cakap pasal belia. Kita tahu lebih pada 40% kita punya population ini terdiri daripada belia. Betul tuan? Kalau correct me I'm wrong. Okay. Kalau saya silap. Betul. Jadi apa yang peluang mereka buat? Saya mencadangkan bahawa macam tuan tadi katakan, tuan cakap tadi mengenai YouTubers. Kalau kita di rumah sekarang, kita ada apa? Kita ada handphone, resources yang kita ada. Apa yang kita ada? Kita ada handphone satu. So dengan handphone satu sebenarnya, orang lain boleh buat duit dengan handphone. Walaupun satu, sebab kita ada kamera, kita dah start dah kan. Untuk contohnya, saya cadang kita startkan blog. Kalau you tak nak lah jadi apa, rasa nak jual barang, nak buat apa, atau buat jadi blog, jadi YouTubers. Jadi IG famous, jadi bloggers, jadi gamers. Saya rasa saya ada tunjuk contoh. Tuan boleh pergi untuk lepas ni tuan pergi balik slide ni, saya nak pergi slide selepas ni. Berkata tentang YouTuber ni, saya pun agak surprise, agak kejut. Baru-baru ni saya bertanya ke anak saya, apa cita-cita nanti besar? Dalam beliau umur 8 tahun, saya ingatkan dia nak jadi doktor ke, engineer ke, dia boleh cakap dia nak jadi YouTuber. Budak umur 8 tahun, saya pun terkejut juga. Macam mana dan dia boleh tahu? Dia selalu tengok YouTube dan sebagainya. Dia tengok, mungkin dari situ dia ada perbincangan pendapatan YouTuber tu, banyak mereka jumpa budak. Sampai ke cita-cita budak umur 8 tahun, dia dah sebut benda tu. Saya agak terkejut jugalah. Maknanya yang kita yang dewasa ni tak nampak, tapi di budak-budak taman itu keperluan. Tapi tuan, itu bagus, cita-cita tuan tu selari dengan masa depan, permintaan masa depan. Itulah sebenarnya permintaan masa depan. Saya cuba next tuan boleh share next, kita tahu boleh cakap pasal YouTubers ni. Memang YouTubers ni mendapat pendapatan yang tinggi ya. Dan saya sebenarnya nak menasihatkan sebab YouTubers ni dibayar oleh Google nanti. Dibayar oleh Google, bukan kan. Dan kalau yang nak jadi IG famous, jadi Facebook, jadi blogger tu, Facebook baru-baru ni menyediakan 100 juta grant kepada Facebook punya usahawan-usahawan, okay? So kita tak perlu minta grant pada kerajaan pun. Facebook pun ada grant, okay? So jadi contohnya kita tahu YouTubers yang terkaya di dunia, tengok the worth $79 million kan? Oh sedarai, yang ni tuan di Malaysia, yang ini lepas tu ada orang kata kat saya tuan, ialah itu dia contoh kita punya di Malaysia kita ada YouTubers yang terkaya juga. So mereka sebenarnya buat macam kalau tuan boleh pergi next slide lagi satu untuk Malaysia punya YouTubers, untuk Malaysia YouTubers. Saya senaraikan next lagi satu tuan, lagi satu. Next lagi tuan, next lagi. Next.
Saya bagi contoh, YouTubers terkaya di Malaysia. Alice Freeman, dia ada 2.33 subscribers, 2.3 juta tuan. Tuan tahu income dia berapa? 32 ribu hingga 500,000 sebulan. Sebulan. Dibayar oleh Google, kan? Dia duduk, dia buat dia punya, dia sedap. Most of mereka dia buat dalam bentuk drama, macam Syami Miza, Syami Sazli ni, saya tengok ramai orang peminat dia. Dia ada 2.1 subscriber, 21 juta bayangkan. Dia punya income hingga 142,000 sebulan. 42,000 sebulan. This all yang contoh. Tapi ramai orang kata kat saya, sebab dia ada, biasalah tuan kan, orang akan cakap, sebab dia boleh buat drama, dia ada budak kan. Lepas tu ada kata dia ada duit, dia ada boleh buat macam Ali Firman, buat drama. Semua tu memerlukan, dia orang kata kemahiran-kemahiran, perlukan modal, dia orang cakap. Tapi saya kata sebenarnya ada YouTubers ni tak perlu modal pun. Itu sebab saya buat slide, tuan boleh tunjuk slide ni, kita ada dua kanak-kanak termuda yang kaya kan. Mungkin tuan boleh pergi slide sebelum ini. Tuan pergi slide sebelum ini tuan. Saya nak share. YouTubers muda di dunia ni, umur dia 8 tahun. Kan? Ren Kanji, dia panggil Ren kan. Dan juga Razana. Dia ni seorang yang budak umur 8 tahun dengan budak umur 5 tahun. Budak dia buat apa? Ren ni, dia worth 39 million US dollar. Apa dia buat? Dia toys review saja. Dia buka dia punya toys, review toys dia. Saya buka macam ni. Dia buat seronok buka. Toys saya macam ni. Toys saya macam ni. Dia buat review macam tu je tuan. So tak perlu kan apa-apa pun. Orang kata, apa yang you minat apa? Macam adik kita Razi Kaya ni, dia buat apa? Dia cuma share, dia main dengan ayah dia main dengan toys dia. Okay? Dia just tunjuk, dia nyanyi. Okay? So apa yang kita minat? Contohlah kalau saya ada peminat untuk, saya ada buku album. Selama ni saya mengumpul album kata stamp. Stamp. Saya boleh review stamp tu satu tuan, bayangkan berapa banyak kalau saya satu album. Berapa banyak konten saya boleh cerita. Kan? Jadi berapa banyak konten saya cerita pasal satu. Yang ini ada sempena pelantikan Yang Mulia baru, stamp baru. Stamp kedua, stamp pelancaran KTM yang baru. Semua tu boleh review tu pun dah cukup jadi YouTubers. Kalau kita suka masak, tuan kata suka masak. Jadi kita just review pasal saya suka masak, ceritalah masakan apa, jenis apa. Based on you punya hobi saja. Okay? Yang tak boleh suka tidur je tak boleh. Yang suka tidur je tak boleh. Yang suka tidur saja tak boleh kan. Tapi sekarang tuan, anak-anak muda kita beli di luar sana, mungkin tuan banyakkan belia-belia yang di bawah KBS, mereka suka main game. Kan? Mereka suka main game, PUBG. Kan? Tapi daripada kajian dapatan juga menyatakan masa banyak diluang oleh belia adalah tidur. Mungkin dia boleh, bagi yang suka tidur, mungkin dia boleh review dia punya mimpi. Kan? Mimpi-mimpi dia. Kan? Hari ni mimpi apa, besok mimpi apa. Hari ni saya bangun mimpi apa. Mungkin mimpi saya kan. Mungkin juga kan, review. Tapi bila dia tidur, dia tak, bila lah masa dia nak buat YouTube pula kan. Tapi dia tak boleh review kalau dia mimpi dia mati. Mimpi dia mati ya. Lepas tu sebenarnya ada banyak gamer. Ada yang suka main game. Kita ada game, kita even tuan boleh share slide selepas ini. Kalau game kan, game kita Solos yang ni kan, ada ni Mr. yang terkaya di Malaysia. Actually dia worth 3 million. Chai Mushi, kita ada Mid One, kita ada Chua, ni pemain-pemain games. Orang lain main game buat duit kan. Itu sebab kita salah kita ni kan. Kita ada resources tapi kita tak nak guna. Orang lain main handphone kan dapat duit. Jadi gamers terus masuk. PUBG masuk. So, saya dengar baru-baru ni PUBG ada dia punya apa? Ada dia punya pertandingan yang boleh dapat duit. Dan untuk pengetahuan doktor juga, hadiah untuk gamer ni antara yang tertinggi. Dia setara dengan F1 punya bayaran. Tengok berapa tinggi. Padahal main game saja, tapi dia punya hadiah kemenangan tu setara dengan pemotoran punya hadiah dunia. Malah lebih tinggi daripada kriket dunia dan sebagainya.
Betul. Mungkin saja. Saya rasa kali ini mungkin kita boleh highlight lah mungkin pihak KBS pun boleh highlight. Kita mungkin nak melahirkan YouTubers terkaya. Kita buat satu program untuk YouTube. Bagaimana untuk melahirkan YouTubers, bagaimana untuk melahirkan IG, macam mana nak melahirkan gamers. Kita betul. tukar pula. Kita pun kena tukar kan supaya Ya. lagi satu kan yang saya blogger ni kan yang ada FB, ada orang suka main FB kan, up status ni, IG ni, up status. Daripada dia up status yang bukan-bukan, lebih baik dia up status satu benda yang memang yang boleh mendatangkan pendapatan untuk dia kan. Lepas IG famous ni, kalau tuan pergi slide seterusnya, IG famous ni, mereka ni bila mereka ada reviewer, ada follower yang ramai, ada banyak benda mereka boleh buat. Contohnya mereka boleh dapat paid review, mereka boleh jadi agent barang. You bayangkan orang yang ada 32 juta followers. Tuan, kalau 32 juta followers tuan, contohnya saya jual satu barang, 10% beli pun dah cukup dah. Betul tak betul? Followers ramai. 32 juta dah sama dengan penduduk Malaysia ni. Satu penduduk Malaysia kan. Bayangkan 1%, 2% beli barang kita. Dia tak payah buat barang sendiri tuan. Dia jadi dropship pun cukup. Dia jual barang orang lain. Kan? Platform saja. Selalunya most of mereka ni dia jadi influencer. Dia panggil influencer. Influencer ni mereka selalunya dibayar oleh syarikat lain untuk syarikat lain bayar mereka untuk review barang mereka di wall dia. Jadi yang tu dia dibayar banyak. You bayangkan berapa syarikat akan kejar orang-orang yang macam ada 32 juta satu Malaysia punya followers ni. So yang ini yang kita patut buat. Kena start sekarang. Belia-belia tolong. Dan this is all kita panggil, that's why bila cakap pasal keusahawanan, this is macam kita embed keusahawanan tu pada pemikiran kita. Kena berminat usahawan. Bagaimana cari pendapatan. Cuma macam saya katalah, saya nasihatkan bagi yang YouTubers tu, sebab kita tahu keusahawanan ni kalau cakap tu, dia bukan sahaja mengkayakan diri dia, tapi dia mensejahterakan masyarakat. Jadi kita buat satu benda yang ada moral story yang bagus. Kan? Ada nilai. Yes, kalau you buat penceritaan, buatlah penceritaan yang kemudiannya moral story kepada orang belia supaya menjadi lebih baik. Macam tu. Mungkin you akhirkan dengan kalimah-kalimah. Ramai pedawah-pedawah di sana kan, YouTubers sana ramai juga. Dan kita tahu yang ada Facebook juga. Facebook bayar mereka untuk mereka punya reviewer yang komen, yang like mereka kan. Semua benda ni yang ada di tangan kita, yang kita boleh buat melalui PKP, semua saya harap yang belia kita boleh explore semasa PKP, dan dia merupakan satu benda baru pada era pandemik ni. Satu pendapatan baru yang sangat kita patut dapat grab. So boleh tuan pergi balik kepada saya cadangkan untuk startup untuk usahawan-usahawan yang berminat untuk startup tadi. Mungkin slide yang ke tadi saya pergi undur balik tuan. Slide yang ke 23 tuan. Bidang-bidang yang boleh diceburi oleh startup sekarang. Ni. Start. Yang ke-23 ya. Ya. Yang ini ke doktor? Yang ke-23. Yang ada. Ya betul tuan. So tuan tengok selain daripada saya sadangkan bahawa belia-belia kita buat blog sendiri, menjadi YouTubers, jadi e-famous, semua ni memang make money, duduk saja, you tidur pun dapat duit. Okay? Kemudian you akan boleh jadi graphic design. Perkara yang paling baik graphic design. Kenapa perlu graphic design? Selalunya bila mereka nak buat website, mereka nak buat barang, mereka nak buat apa saja memerlukan graphic design. Okay? So kalau you all, dan benda dia bukan ni kita suruh you all pergi belajar, kena ambil PhD, kena ambil degree, tak perlu. You boleh belajar terus internet sekarang, duduk saja. Apa yang perlu adalah creativity dan inovasi. Web design, saya cadangkan web development, web design tu ada orang dia kena design web dia, tak pandai. Saya sendiri tak pandai design web, bukan pakar design, ini pun graphic design pun bukan. Dan bukan saja sebenarnya usahawan-usahawan ataupun syarikat-syarikat memerlukan graphic design ni. Kadang-kadang industri-industri pegawai kerajaan, badan-badan kerajaan pun memerlukan pakar-pakar benda web design ni. Kelas graphic design ni mereka perlukan. Okey. Infografik. Infografik kan. Kita perlukan pakar-pakar kan. Kita tak pakar infografik. Jadi bila kita nak buat, contohnya kita buat annual report.
kita buat laporan ekonomi. Semua kita menggunakan infografik sekarang. Ya. So kalau you pakar dalam bidang ni, you boleh jadi freelance atau you boleh jadi kepada pejabat-pejabat kerajaan, institusi kerajaan, lagi swasta, banyak Ya, sebab kita tengok sekarang pun annual report semua sekarang dah nipis-nipis berbanding dulu. Dulu tebal banyak perkataan. Sekarang ni banyak nipis sebab ada infografik yang digunakan. Betul. Kalau kita tengok kita punya laporan-laporan dari ekonomi pun sekarang dah pakai infografik dah tuan. Ya, itu dah satu dia tarikan dia. Bila infografik kita tertarik untuk melihat. Kalau baca mungkin akan kurang. Sebab kalau tuan perasan slide-slide pun kita dah pakai infografik dah. Kita tak perlu bertulis banyak-banyak kan. Lepas tu online course, macam saya kata online course tu bukan saja kepada orang-orang pakar macam saya dia buat online course ataupun tidak. Kalau you pandai buat tu saya nak bagi contoh. Contoh you buat kek di rumah. So you just buat kelas online buat kek ataupun you buat kelas jahitan. Boleh buat kelas online. Bukan maksudnya semua orang boleh buat. Apa kebayaran you? Kebayaran you kalau you bakal membangunkan laman web tersebut. Kan? You boleh buat kelas online. Kan? So all this e-book, macam e-book saya ada student tu, dia pandai melukis tuan. Dia suka melukis yang macam gambar Upin Ipin kan? Oh, karakter kartun. Dia jadi animasi, buku-buku animasi kan. So daripada you lukis buang-buang masa melukis kan. Apa salah you buat lukisan tu buat penceritaan budak-budak. You bayangkan budak-budak sekarang banyak guna handphone kan? Banyak guna masa. So buat e-book, mereka sekarang tak baca buku dah. Mereka semua tengok kat laptop dengan handphone mak ayah dia. So kita buat e-book, baca sekarang ni, tengok Upin Ipin menggunakan e-book. Bukan saja mungkin mereka buat pembacaan, ada orang tak suka video, mak bapak tak bagi tengok filem-filem, suruh baca dalam bentuk buku. So kita bukukan komik-komik kita tu. Kita bukukan penceritaan kita tu. Macam-macam boleh buat. Bukan saja bidang-bidang yang macam saya katalah, pensyarah-pensyarah atau boleh kena buat buku. Orang biasa pun boleh buat buku. Macam-macam yang boleh kita boleh explore kan. Kemudian Instagram marketing, yang boleh join Instagram marketing, online coaching tu je saya katalah social, tapi yang paling saya suggest social media manager. Itu sebab apa? Sebab ramai orang dia ada Facebook, dia ada IG, tapi dia nak update tu dia malas, tak ada masa nak update status, nak buat apa kan. Macam juga syarikat-syarikat besar ni, macam 900,000 syarikat AKS yang akan ada laman web nanti. Dia sebenarnya tak ada masa nak pergi update dia punya dia punya laman web tu, buat gambar baru, cerita baru, info baru, promotion baru. Tu kita buka satu syarikat, kerja kita hanyalah untuk apa? Jadi manager kepada social media mereka tu. Satu bidang baru. Kalau you tak mau jadi semua design, tak mau jadi graphic design, tak apa. Apa you buat je lah, you buka satu syarikat, kerja you adalah untuk tolong orang update dia punya laman web. Saya ingat bukan usahawan-usahawan syarikat-syarikat saja, because kita tahu Malaysia akan pergi digital. Malaysia akan pergi digital. Berapa banyak syarikat ada kat Malaysia? Kan berapa banyak kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan, jabatan-jabatan bukan kerajaan, swasta yang memerlukan orang sebagai untuk manage dia punya laman sosial. Betul tuan? Betul. Bahkan kalau kita tengok politician kan dia ada dia punya own laman web Facebook kan. Dia betul. Pun tak ada masa. Saya percaya bukan dia yang jawab, orang lain yang jawab. Betul, bukan dia yang jawab, bukan dia yang absentees tu, bukan. Kita tak ada masa. So kita offer diri kita untuk menguruskan dia punya laman web ataupun dia punya FB laman-laman. This is all banyak sangat opportunity kan. Itu yang saya nak highlight kepada soalan tuan tadi, kepada startup yang mungkin apa mereka nak wish kejaya mereka nak masuk, sebab kita tahu sekarang ni kita tak boleh kita kena dah jadi job creator, bukan job seeker. Nak minta kerja, orang dah kurang kan kerja-kerja, you cakap gig economy tadi kan, orang dah semuanya, this is all freelance yang sepatutnya kita. Dan juga saya cadang tadi bila tuan kata mengenai gig economy, saya sangat setuju, sepatutnya kerajaan buka satu platform di Malaysia, khas satu, mungkin MDEC ambil inisiatif ini, yang kita boleh offer kita punya servis lalu satu platform. Okay. So mungkin sebelum saya buat kesimpulan, mungkin Cik saya bagi satu soalan lagi ke sebelum saya nak pergi kesimpulan. Okey, ada satu soalan yang terakhir mungkin. Okey, dari segi aspek norma baru yang kita perlu beri perhatian khusus daripada kerajaan, bukan sahaja kepada aspek sosial semata-mata, sebaliknya sektor ekonomi yang menjadi kegemaran banyak pihak.
Sektor tersebut merupakan aspek penting merangkumi semua perkara meliputi peluang pekerjaan, kos sara hidup dan bebanan tanggungan isi rumah. Sejauh manakah rakyat dapat hidup sama tapi pendapatan tidak sama? Maksudnya kita nak hidup tapi pendapatan tiada. Apa pandangan doktor dari segi aspek tersebut? Betul Tuan. Itulah masa kritikal kan. Saya sekarang walaupun saya duduk di rumah ni, saya selalu berfikir dan saya pun ada tim yang kami cuba buat beberapa paper kajian, kami hantar kepada pihak kerajaan negeri, kepada pihak universiti untuk kita berfikir bagaimana kita nak menyelesaikan masalah-masalah orang yang tak ada pendapatan ni. Dan bagaimana kita boleh, yang tak ada pendapatan ni, macam mana kita nak tambah pendapatan. Saya dah rasa pada pandangan pada saya, setiap daripada kita kena belajar untuk mempelbagai pendapatan kita. Dan kalau dulu, kita hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Tapi kini di era pandemik ni, kita terpaksa melakukan berapa jenis kerja untuk meningkatkan sumber pendapatan kita. Kita kena buat 2-3 kerja tuan. Okay? Ya. Kalau contohnya, kalau kita belajar business model canvas, kadang-kadang student-student saya daripada FPBM, bila sana belajar bahasa BMC dengan saya, dalam satu stream dia kata revenue stream. Kita kena cari macam mana membanyakkan sumber pendapatan kita bergantung pada apa yang kita ada. Inilah kita kata macam bila tuan kata usahawanan. Sebenarnya usahawanan ni saya nak kata bahawa telah wajib menjadi pada semua orang. Dia cakap minda usahawan. Bagaimana kita nak memperbanyakkan pendapatan kita sambil kita juga kena membantu rakyat atau membantu negara kita. So minda usahawanan ni perlu ada kita embed, perlu kita embed kepada semua orang, seluruh rakyat Malaysia. Bukan untuk orang yang usahawan saja, orang yang bukan usahawan pun kena ada minda usahawanan. Saya bagi contoh yang paling mudah. Kalau kita, contohnya sana bakery tak boleh buka, contohlah kan, dalam keadaan sekarang pendapatan mereka berkurang. Macam mana nak hidup dalam keadaan sekarang. So apa yang dia boleh buat, macam saya ulang lagi tadi, kalau dia buka kedai bakery contohnya, dia jual satu produk. Selama ni dia jual produk kedai, tapi sekarang dia kena hantar, deliver kan, dia guna kedai X, kena hantar buat deliver cake tu. Tapi kalau setakat deliver cake saja, kita boleh bawa servis lain. Mungkin kita buat servis sebelum ni kita jual kek saja. Hari ni mungkin kita boleh jual produk-produk sejuk beku. Contohnya kita bekukan dos tu, macam orang macam saya yang tak pandai masak ni kek ni, yang tak ada masa ni, mungkin saya boleh beli yang, sebab kalau kita beli kek yang fresh, tak lama kan tuan, tak tahan lama. Ya betul. Kalau kita kreatif, kita inovasi kan, kita keraskan, dan kemudian kita boleh dough tu kita hantar kat rumah, boleh bakar saja. Ataupun macam-macam boleh siap saja. Paste. Itu satu boleh pendapatan. Kedua, kita boleh selain kita hantar ke rumah kan, selama ni kita hantar je ke rumah. Contoh apa kata kita buat surprise gift. Kita buat satu sama bisnes kan, satu bisnes buat surprise gift. Kita boleh ambil charge pada servis untuk kita buat surprise kepada penghantaran tu. Jadi bukan saja kita jual kek, tapi kita ada package untuk surprise hari jadi ke, seperti hari apa, hari perkahwinan, tambah lagi pendapatan kita. Selain daripada itu, kita bila kita tengah masak tu, masak kek semua tu, kita panggil seorang turun rakam kita. So kita sambil kita buat kelas lah. Kita boleh buat kelas online dan kita akan dapat kelas orang yuran ni, kelas online. Dan kelas itu pula, lepaslah kita buat bayaran untuk dapat kelas online atau kita buat kelas untuk kita dapat yuran, kita juga YouTube kan dia. Kita akan dapat dalam jangka masa panjang, kita ada subscribers, dan akhirnya tuan, kalau kita betul-betul kreatif, orang-orang yang buka bakery ni bukan saja boleh dapat pendapatan daripada penjualan, buat surprise, buat bahan beku, boleh buat sebab selama ni kita tumpu satu jenis, kita jual kek tu je. Kita tak jual, tak fikir benda lain. Okay? Jadi dalam jangka panjang bayangkan, bila dia dah ada subscribers yang banyak, dia juga akan boleh jadi agent pula kepada butter. Contohnya kan, butter, kalau subscriber dia banyak, so Buttercup akan pergi jadikan dia sebagai untuk review, bagi dia jadi agent kepada Buttercup. Dia kemudian akan jadi agent pula kepada bahan-bahan lain. So kita kena fikir ke arah depan. Ya, kita kena bukan saja pelbagaikan apa yang kita ada. Kita tak perlu create benda baru, tak perlu create benda baru. Tak perlu create benda baru. Apa yang kita ada. Betul doktor. Pandangan doktor pendapatan kita. Pandangan doktor tak ada kena ada minda keusahawanan tu bukan kepada usahawan sendiri, malah kepada sesiapa pun yang bekerja perlu ada. Sebab saya ada mendengar satu panel daripada ni lah, saya tengok juga dalam Facebook. Dia bekerja, tetapi dia dah memang sematkan dalam diri dia bahawa dia minda, walaupun dia kerja dengan organisasi, tapi minda dia perlu ke arah keusahawanan. Di mana
dia beranggapan bahawa gaji yang dibayar kepada beliau tersebut dalam jumlah mungkin besar dan dia bekerja di atas jumlah gaji yang dibayar. Bermaksudnya dia kata kalau dia dapat 5,000, dia kena kerja untuk dapatkan 5,000 untuk organisasi. Jadi dia memang amalkan tersebut dan selepas tu dia berkeluar memulakan perniagaan sendiri, masih dia kata. Jadi kita nampak bahawa itu satu amalan yang atau benda yang bagus. Itu tuan dipanggil intrapreneur. Orang-orang yang contohnya lah kan macam kami lah dulu bila saya berkhidmat sebagai timbalan pengurus timbalan pengarah di Institut Pembangunan Usahawan, kami kena menjana pendapatan kepada institut tersebut. Jadi saya kena mencari projek-projek perundingan ataupun projek yang untuk boleh dapat pendapatan pada kita punya organisasi. Saya bukan usahawan, saya bekerja sebagai pensyarah, tapi saya berfikir seperti usahawan untuk mendana pendapatan kepada organisasi saya. Itu dipanggil entrepreneur. Itu sebab kita perlu, saya tekankan juga, perlu ada minat usahawan ni kepada semua orang sebenarnya. Bukan kepada orang yang jadi usahawan saja. Kepada penjawat-penjawat awam. Bagaimana kita boleh menjimatkan kita punya expenses kan, dengan mencari dana luar kan. Contoh bila kita tahu kerajaan kurang dana, kan? Macam di universiti kami bukan saja mengharapkan geran-geran daripada kerajaan untuk membuat penyelidikan, kita ada dana-dana luar yang banyak. Luar sana, di geran UNESCO, geran banyak yang beri kepada kita untuk kita grab. So, saya jawab soalan tuan ke? Boleh menjawab soalan tuan? Jawab. Bagi kita mendapat pendapatan itu. Okey, cuma satu lagi saya nak tanya. Mungkin yang terakhir mungkin. Dari segi kita faham dengan keadaan sekarang ni daripada segi kewangan, agak sukar untuk dapat pinjaman dan sebagainya. Bagaimana pandangan doktor melihat kepada institusi pelesenan kewangan yang tidak berlesen, contohnya ALUM dan sebagainya, dia akan cuba mengambil kesempatan dari situasi semasa ni. Adakah itu adakah mohon pandangan doktor tetap situasi tersebut? Saya minta sangatlah perlu berhati-hati sekarang ni, bukan ALUM je tuan. Scam banyak kan. Bila saya dimaklumkan banyak scam. Dan saya rasa bagi usahawan-usahawan, terutamanya usahawan-usahawan, tolong jangan pergi kepada ALUM. Sebab saya rasa banyak dana-dana yang disediakan oleh kerajaan sekarang yang boleh kita grab. Dan kita sangat berharap bahawa kita sangat berhati-hatilah. Dan bukan saja ALUM yang menyerang kita sekarang ni. Banyak scam lain juga. Saya dapat 2-3 orang rakan saya komplain duit mereka hilang daripada akaun, walaupun tak banyak. Dia start dengan RM85, RM8, RM2, RM3, tapi dah banyak scam dah. So yang tu kita sangat kena berhati-hati, kawal diri, ubah cara, jangan pergi ALUM, tolong jangan pergi ALUM. Ada banyak institusi, ada 60 agensi yang membangunkan usahawan di Malaysia. Dan setiap agensi itu telah dibahagikan bantuan kepada kalau terdesak sangat mungkin kita boleh pergi zakat, zakat ada khas untuk orang yang berhutang, tapi tolong jangan pergi pada ALUM. Itu pandangan saya lah. Dan sebelum sebelum saya pergi kepada tuan kesimpulan, mungkin saya cuma nak highlight kat tuan, kalau tuan berminat atau usahawan tentu nak dengar benda ni atau isu yang lebih ke depan bila kita cakap pasal, besok saya jangan cakap pasal pendigitalan, saya cakap pasal otomasi kita isu yang mungkin tuan boleh bawa ke depan untuk perbincangan hadapan, saya cadangkan isu-isu mengenai usahawan nano. Saya katalah usahawan nano yang dia orang tak berdaftar dengan SSM, mereka tak berdaftar pun dengan PBT, mereka ni ramai di luar sana, dan mereka ni kita kata mungkin satu topik khas untuk mereka sebab pasti tak lagi disentuh oleh mana-mana agensi kerajaan usahawan nano ni, tak dibantu. Lagi satu adalah golongan B40 Kita tahu bila kita cakap pendigitalan, maksudnya kita kena ada komputer, kita kena ada internet, kita kena ada handphone, smartphone. Dan kita tahu bukan semua orang mampu memiliki smartphone ni, berapa peratus mungkin. Mungkin tak capaian internet mereka tak ada. So yang itu mungkinlah kerajaan akan bercakap mengenai pembangunan infrastruktur. Tapi saya cuma bimbang peningkatan pendigitalan ni akan membesarkan lagi jurang pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin. Itu sebab satu, maksudnya orang yang itu satu doktor. Yang nombor duanya akan meningkatkan isu pengangguran bila pekerja dah tak ramai menggunakan informasi. Itu betul. Itu isu-isu yang saya rasa tuan boleh highlight lah untuk bincang-bincang yang akan datang. Saya rasa isu ni akan tentu yang berminat bagi usahawan, utamanya usahawan kecil di luar sana, yang banyak di luar sana, ramai. So, jadi tuan boleh saya pergi pada kesimpulan tuan? Dah.
Saya dah Okey. slide. Okey, saya bagi kesimpulan. Jadi saya sebelum saya akhiri ini, saya nak simpulkan apa telah kita bincang. Saya minta usahawan-usahawan bagi kesawanan di era pandemik ni. Apa yang perlu mereka buat? Apa yang perlu mereka ambil tindakan? Apa yang kita harap kita boleh buat adalah pertamanya, tinggalkan apa yang ada tu, yang lama-lama konvensional tu tinggalkan. So kita kena langkah ke hadapan. Kena berfikir dan melangkah ke depan. Dan kita kena ubah macam saya kata, ubah cara penjagaan kita, ubah operasi kita, ubah pendidikan, semua kena ubah. Kekal dalam zon positif, kena sentiasa positif. Saya kadang-kadang risau tuan-tuan yang ni, saya sebagai seorang pendidik, saya selalu pesan kepada anak-anak murid saya, tolong jangan bila tengok apa-apa isu di FB, di IG, jangan viral, jangan guna kepatan negatif. Kerana kepatan negatif ni tidak bagus pada diri kita. Apa lagi pada orang lain. Tapi orang lain tu tak terkesan, sebab akhirnya kalau kita cakap seorang, tangan kita pun kita yang paling efek. So sentiasa pada zon positif, jangan banyak salahkan orang. Yang paling penting macam mana kita tak boleh mengubah dunia, kita boleh ubah diri kita sendiri. So jangan kita cuba ubah kita dahulu, baru kita boleh ubah dunia, kan? So ada kekalahan zon positif, susun semula pelajaran aliran tunai. Tadi tuan pun dah kata aliran tunai kena simpan betul-betul. Kita dah ada 6 bulan, tak perlu bayar pinjaman. Bagaimana nak simpan duit tu? Sekarang tolong jangan beli aset, jangan pergi melancong, jangan simpan duit tu untuk pusingan modal penggunaan kita, syarikat kita. So susun mula keundangan, sumber yang ada kumpul dan simpan. Macam saya kata, apa sumber yang ada tu kita just tukar balik. Bukan tak boleh pakai, boleh. Pekerja kita yang kita kata, kalau dulu saya tak payah pakai CSG dah sebab saya pergi online. Jadi mereka ni kita tukar kepada kerja lain, buat pembungkusan. Lagi satu, kerani-kerani yang tak boleh pakai, contohnya kalau dulu dia kerja cashier. Macam contohnya kawan saya, student saya Dr. Nizam, buat Maidin, dia ada cashier ramai. So cashier ni kita tukar jadi apa? Ditukarkan jadi web lah. Jadi sudah update web kita, jadi sales, jawab kita punya, kan kita pergi online. Online kita kena jawab kan kita punya soalan-soalan kepada kita. Kalau kita pergi yang menguruskan kita punya Jadi apa kita buat? Kita training, latih mereka. Kewangan diperlukan untuk melatih balik kita punya pekerja-pekerja untuk bersedia untuk dunia digital. Okey, kalau dulu dia jadi cashier, daripada buat cashier, sekarang kita ubah dia untuk belajar macam mana nak update status di laman web. Macam mana nak buat nak susun laman web. Macam mana nak buat grafik. Kita latih dia pada benda baru. Apa semua yang ada, kita kumpul elok, kita simpan, susun balik. Susun semula model perdagangan kita. Strategi kita susun balik. Ya? Kemudian kita buat pemasaran baru, penjualan baru. Kemudian nombor 8, kita manfaatkan sepenuh kepada rakan-rakan sepasukan. Itu kenapa saya kata tim sepasukan? Sebab macam tuan kata tadi, contohnya saya Makcik Kiah lah. Makcik Kiah jual goreng pisang. Kan? Saya tak ada kenderaan. Tapi sebelah rumah saya ada pakcik tu, dia bawa taksi. Dia pun tak boleh bawa taksi dia. So saya suruh pakcik ni, okey pakcik, sekarang tolong hantar barang saya, pakcik boleh saya bagi, dan pelanggan bayar RM1, saya bayar RM1, betul? So pakcik tu dapatlah pendapatan. So Pakcik Kiah ni bukan seorang yang buat kuih. Kita boleh, Pakcik Desi tadi mungkin boleh kumpulkan satu daerah dia, kan, penjual-penjual di daerah dia. Jadi ini sekadar pasukan yang kita harapkan. Macam tuan juga tadi kata, kita ada belia-belia. Sebelah rumah kita ada anak bujang, ada orang bujang tak tahu nak buat kerja apa. So, tapi pakar bagus dalam bidang nak buat walaupun buat atau buat tolong bantu jual online, jadi dropship ke apa. So minta dia supaya bantu saya. Jadi this is pasukan dia kena ada. Kita kena collaboration dengan orang lain, sebab kita tak boleh buat seorang-seorang, tak boleh sekarang ni. Tak boleh buat seorang-seorang. Jadi kita collaborate dengan kawan-kawan, tak pula usahawan. Kita ada 900,000 syarikat IKS yang mikro. So syarikat-syarikat ni patut bergabung. Dia tak boleh work in silo lagi dah. Tak boleh work in silo. Kita tak nak dengar lagi tak ada persaingan. Tak ada, dalam dunia digital tak ada persaingan pun. Kalau Cik Zuki jadi YouTuber, saya jadi YouTuber. Cik Zuki bukan pesaing saya. Ya, betul. Kita sama-sama. Kita sama-sama. Yang bayar bukan, yang bayar Google. Kan? How good you are dalam nak mengekspresikan you punya orang ramai followers you. Semua ini sepatutnya kita tak ada lagi persaingan. Kita patutnya bekerja dalam collaboration, win-win situation agar kehidupan kita lebih berjaya. Dalam dunia saya rasa dunia digital tak ada persaingan pun. Kemudian belajar benda baru. Ya Allah, memang yang ni memang banyak benda baru, kita belajar banyak sangat benda baru.
Setiap daripada kita tahu, bukan usahawan saja. Betul, Setiap betul. kita kena belajar ilmu baru, okey. Kemudian rangkalah perancangan dalam masa 90 hari ini. Sebenarnya sebab sebenarnya kerajaan bagi 60 hari, bagi 6 bulan, tapi saya rasa kita bagi fasa. Fasa tu 3 bulan pertama, 3 bulan kedua. Tolong rancang betul-betul apa kita nak kena buat. Jangan buang masa, jangan panik. Buat perancangan dengan tepat mengenai kewangan kita, mengenai cara pengurusan kita, kaki tangan kita macam nak buat. Semua tu kita kena pengurusan masa kita kena buat dalam masa, kalau boleh 90 hari ni kita kena selesaikan perancangan kita. Itu saja Tuan, saya rasa. Saya juga tertarik. Saya harap sangat. Ya doktor, saya tertarik dengan belajar benda baru. So sekarang ni kita buat semua benda yang baru yang sebelum ni tak pernah kita buat. Contohnya saya tak pernah jadi imam sembahyang tarawih pun sekarang dah kena jadi imam. Sebelum ni ikut jadi imam. Sekarang kita kena jadi. Itu benda baru. Itu kita tengok dari segi positif. Banyak benda positif yang kita dapat belajar dengan apa yang berlaku. Tuan, bila cakap benda tu bukan saja nak belajar jadi imam, kena belajar balik tajwid, kan? Kena belajar balik. Betul. Rukun-rukun solat, kena belajar. Itu semua very interesting. Memperkayakan diri. Ya, betul. Okey doktor. Jadi saya mungkin saya tutup dulu Tuan. Saya dengan itu saya harap perkongsian saya ini berguna. Saya harap juga bahawa sebenarnya orang-orang macam saya yang membangunkan usahawan ni, niat kami hanya untuk membantu usahawan, niat kami nak usahawan semua berjaya. Kami niat bahawa usahawan, kami hanya menjadi motivator kepada usahawan, memberi sedikit idea, sedikit pandangan, tapi yang menggerakkan adalah usahawan sendiri. Dan saya harap perbincangan perkongsian saya ini akan dapat menjentik sedikit hati mereka, memberi sedikit idea kepada mereka apa mereka nak buat di era pandemik ini. So dengan itu saya ucap terima kasih kepada Tuan, kepada pihak ILEAD kerana menjemput saya, dan alhamdulillah saya syukur dan terima kasih atas jemputan ini. Okey, doktor, bagi pihak pihak ILEAD, iaitu terutama dari Kelasa Kejaya, juga memohon berterima kasih banyak di atas kesedaran doktor dalam sesi perkongsian kita pada pagi ini, yang mana kita tengok banyak maklumat-maklumat terbaru, idea-idea yang baru yang boleh digunakan pakai pada belia di luar sana. Rebutlah peluang dalam keadaan kita. Jangan kita anggap dalam keadaan kesusahan ni perlu kita tukar minda kita. Perlu kita tengok pada benda yang positif untuk memajukan diri kita, dan kita sudah maklum bahawa masalah ni akan berlanjutan bukan hanya di Malaysia, malah serata dunia pun menghadapi masalah yang sama. Okay, selagi lagi saya makan terima kasih banyak-banyak. Saya berharap pihak ILEAD akan bekerjasama mungkin di lain sesi dialog ataupun bicara yang kemudian mungkin kita akan jemput menerusi dengan tajuk-tajuk yang lain dan pelbagai. Terima kasih juga kepada view-view yang sudi bersama kami daripada pagi tadi pukul 10 hingga ke hari ini. Terima kasih banyak. Di atas komen-komen, ada yang komen-komen saya tidak sempat untuk baca soalan, dan juga saya mohon kepada view untuk menjawab itu maklum balas melalui link yang disertakan pada paparan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada doktor. Nak cakap sampai raya 2 minggu lagi. So selamat berpuasa. So kita harap kita akan bertemu di lain waktu, di lain program, dan kita akan sama berkolaborasi dengan pihak UUM. Sekian, InsyaAllah, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.